Hai semua, hari ini saya akan ajar cara ataupun teknik menjawab soalan percubaan matematik tambahan Negeri Sembilan tahun 2019. Okay, jom kita lihat soalan nombor 1 sekarang. Raja 1 menunjukkan sebuah segitiga A, B dan C. Nyatakan nilai P yang menyebabkan segitiga ABC ni tidak dapat dibentuk. Okey, sebelum cuba jawab soalan ni, kita kena lihat dulu dia punya gambar raja yang ada kat sini. So apabila kita lihat pada titik P, titik C kat sini, dia ada koordinat X iaitu P dan koordinat Y iaitu negatif 4. So maka kita kena tahu sekarang di mana dia punya pergerakan dari segi paksi Y iaitu atas atau bawah ni memang dah fix. Ini disebabkan dia punya value ataupun dia punya nilai bagi paksi Y ialah negatif 4. So maksudnya dia punya pergerakan dari segi paksi Y ni memang dah tetap. Kita dah tak boleh gerakkan dia sekali. Kita dah tak boleh gerakkan atas ataupun ke bawah. Tapi pergerakan dari segi kiri atau kanan iaitu dari segi paksi X ni masih boleh digerakkan sebab value P ataupun nilai P dari segi koordinat X kat sini kita belum tahu. So maksudnya kita kena gerakkan dia punya C ke kiri ataupun ke kanan sampai dia punya segitiga ni tidak dapat dibentuk jadi segitiga balik. Itu dia punya tips sekarang. Okey, so maksudnya kalau kita gerakkan titik sini ke kiri sampai dia jadi align ataupun dia jadi selari dengan AB macam ni, so maksudnya sekarang segitiga ni dia akan tukar menjadi satu garis lurus, betul tak? Itu yang kita nak buat sekarang. So maksudnya A, B dan C ni dia akan jadi satu garis lurus. So kalau C ni kita gerakkan sampai ke kiri macam ni, sampai dia jadi selari dengan AB, maksudnya segitiga ABC tidak dapat dibentuk. Okey, dia ada dua cara macam mana kita nak selesaikan di soalan ataupun cari dia punya titik P lah. P negatif 4 kan. Dua cara. Iaitu yang pertama dengan cari dia punya kecerunan bagi garis lurus. Maksudnya kalau yang A dengan C merupakan selari dengan AB, maksudnya MAB ataupun kecerunan AB mesti sama dengan kecerunan AC. Betul tak? So itu yang kita kena cari sekarang. Itu cara yang pertama lah. Okey. So kecerunan punya formula ialah Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. So sekarang dia punya format macam mana tulis, kita just kena tulis dia punya kecerunan AC sama dengan kecerunan AB. AB. So itu cara macam mana kita boleh dapatkan dia punya nilai P sekarang. Okey, kalau kita nak cari kecerunan AC sekarang, so dia punya benda pertama yang kita kena buat untuk avoid ataupun untuk elakkan careless mistake ialah dengan labelkan dia punya koordinat X dengan koordinat Y. Okey, so dia punya salah satu titik antara A dengan C kita kena labelkan sebagai X1 dengan Y1. So contoh saya pilih A sebagai 1, maksudnya yang ini saya kena labelkan X1, Y1 dan yang ini sebagai X2 dan Y2. Tak kisahlah. So since kita dah labelkan benda ni, so maksudnya kita memang tak akan buat careless mistake kat sini sekarang. Itu sebab kita nak label. So sekarang gantikan balik dalam dia punya formula kat sini. So Y2 ialah negatif 4 tolak dengan Y1 iaitu 5 per X2P tolak dengan X1 negatif 6. Okey, boleh letak je bracket, tak kisah. Lepas sekarang kita kena cari benda sama untuk AB pula. Since yang ni X1 Y1, yang ni mesti kena jadi X2 Y2. Cara sama balik. Okey, so sekarang Y2 untuk AB ialah 8 tolak Y1 sama dengan 5, X2 sama dengan 4 dan X1 sama dengan negatif 6. Okey, jom kita cuba selesaikan persamaan linear ni untuk cari dia punya P. Okey, benda pertama kita kena buat open lah ataupun buka dia punya kurungan. So negatif 4 tolak negatif 5 sama dengan negatif 9. So P negatif dia akan jadi campur. So P campur 6. Okey, 8 tolak 5 ialah 3 dan 4 tolak ialah 4 campur kan. 4 campur 6 ialah 10. So P campur ataupun P tambah 6 ni kita boleh naikkan, dia pergi ke atas, dan 10 kita boleh naikkan pergi ke sebelah kiri, dekatkan dengan negatif 9 kat sini. Okey, so negatif 9 darab dengan 10 sama dengan 3 P campur 6. Okey, sekarang kita ada dua cara sekarang di mana kita boleh kembangkan 3 masuk dalam ataupun bawa 3 ni pergi ke sebelah kiri. Saya rasa kalau bawa sebelah kiri lagi senang lah. So negatif 9 darab 10 ialah negatif 90 bahagi dengan 3. Sebab 3 ni nak bawa sebelah kiri. Okey, so sama dengan P campur 6. Okey, so negatif 90 bahagi dengan 3, jawapan dia ialah negatif 30. So sama dengan P campur 6, dan 6 kalau kita bawa sebelah kiri dia akan jadi negatif 36.
6. So P sama dengan negatif 36. Ini cara pertama dia lah. Okey, cara kedua ialah dengan mencari luas segitiga tersebut. So kalau ABC ni tidak lagi menjadi luas, maksudnya luas dia sama dengan kosong. Dan formula luas untuk segitiga ialah sama dengan 1/2 X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 dan letak balik X1 dan Y1 dan tutup lambda. So tolong ingat formula inilah. Okey. So sekarang jom kita masukkan balik dia punya value untuk X1 sampai X3 tu dalam formula. So luas sama dengan 1/2 open modulus, lepas tu X1 sama dengan negatif 6. So tak kisahlah ambil X1 ni maksudnya ambil mana-mana bucu, tak kisah. So contoh kalau saya ambil A sebagai bucu pertama, so maksudnya X1 ialah negatif 6, Y1 ialah 5, X2 ialah 4, 8, lepas tu P negatif 4, lepas letak balik negatif 6 dan 5. So cara selesaikan dia punya luas ni sangat senang. Sekejap saya tukar color dulu. Okey, so sekarang kejap saya lukis dulu dia punya bulatan, so nanti senang saya nak explain. Okey, so cara dia pengiraan dia sangat senang. So 1/2 modulus ni letak balik, lepas tu buka bracket. So benda yang saya bulatkan dengan warna hijau ni kita kena darabkan sekali. So maksudnya negatif 6 darab dengan 8 ialah negatif 48. Lepas tu campur dengan 4 dan negatif 4 ialah negatif 16. Lepas tu campur dengan 5P, betul? Okey, 5P, lepas tu close bracket, lepas tu kita kena tolak pula sekarang. Tolak, buka bracket balik, tapi kali ni kita kena darabkan silang pula. Sebelah macam ni. So kita kena darab silang, P darab 8 dengan 6 darab negatif 4. So 5 darab 4 ialah 20. So 20 campur dengan 8P, P darab 8 kan? Lepas tu campur dengan negatif 4 darab negatif 6 sama dengan positif 24 sebab negatif-negatif kan? Okey, lepas tu tutup bracket, lepas tu tutup modulus dia. Okey, jom kita selesaikan benda dekat dalam ni sekarang. Jangan lupa luas dia sama dengan kosong tadi kan. So yang tu kita kena tulis sekali juga kat sini. So 1/2 letak balik modulus, selesaikan dia punya benda ada dalam dia punya bracket. So negatif 48 campur tolak, so tolak kan, tolak 16 sama dengan negatif 64. Campur 5P, close bracket, tolak, buka bracket balik. So 20 campur 24 sama dengan 44. So 44 campur dengan 8P. Lepas tu tutup bracket, tutup modulus sama dengan kosong. Okey. So jom kita buka bracket dia pula sekarang. So sama dengan 1/2 modulus. Kalau kita buka bracket sebelah kiri macam biasalah, negatif 64 campur 5P. Kat sini pula tolak 44. Kalau tolak masuk balik, tolak tambah, dia akan jadi tolak balik negatif kan. So tolak 8P, tutup modulus sama dengan kosong. So sama dengan 1/2 open modulus, selesaikan yang ada kat dalam. So negatif 64 tolak 44 sama dengan negatif 108. So 5P tolak 8P sama dengan negatif 3P, sorry. Negatif 3P, tutup modulus sama dengan kosong. Okey, sekarang in this situation modulus ni memang macam tak ada function kan. Okey, sebelum nak buka modulus, kejap. Saya cuba tulis kecil sikit kat sini sebab memang tak ada ruang. Okey, so 2 ni, 1/2 ni saya boleh bawa sebelah kanan. Betul tak? So maksudnya yang ni since yang ni pecahan, kalau 1/2 kalau 2 ni saya bawa sebelah kanan, dia akan jadi kosong darab 2, betul? And modulus ni saya boleh buka. So modulus memang untuk equation ni tak ada apa-apa beza lah, sebab modulus ni dia akan jadikan positif kalau jawapan dia negatif. Itu saja. That's the only thing. So sekarang kita boleh buka modulus tu, tak kisah. So maksudnya negatif 108 tolak 3P. So kalau 2 tu saya bawa sebelah kanan, dia akan jadi 2 darab kosong. Betul tak? 1 ni boleh maintain kat sini lah. Kalau 1 darab something is still that something. So contoh 1 darab 108 je kan, tak ada beza. So negatif 108 tolak 3P sama dengan kosong sebenarnya, sebab 2 darab kosong. So maksudnya sekarang 3P ni saya boleh bawa sebelah kanan. So negatif 108 sama dengan positif 3P sebab bawa sebelah kanan kan. So P sama dengan 108 bagi 3 sama dengan negatif 36. Tak silap saya, sekejap. 8 bagi 3. Ya betul, negatif 36. So yang ni lah merupakan jawapan dia. So jawapan untuk cara yang kedua pun sama je dengan cara yang pertama. Okey, sekarang jom kita lihat soalan yang kedua pula. Diberi titik A P, 3P dan titik B 3Q tolak 2 Q tolak 9. Ungkapkan P dalam sebutan Q jika vektor AB ni adalah selari dengan paksi Y.
So benda pertama, tolong labelkan lah yang mana satu X1 semua kan. Yang ini merupakan X, yang ini Y, yang ini semua merupakan X, yang ini semua merupakan koordinat Y. So dia kata AB, maksudnya pergerakan daripada AB merupakan selari dengan paksi Y. Contoh yang ini paksi Y. So maksudnya AB ni tak kisahlah kiri ke kanan, sekarang saya tak tahu kan. Kita apa contoh yang ini merupakan sebelah kiri sekarang. Okey, kejap saya tukar warna dulu. Okey, so maksudnya AB ni merupakan selari dengan paksi Y. Kalau select something, contoh yang ni A, yang ni B. Contohlah. Okey, kalau selari dengan paksi Y, kalau saya nak cari dia punya gradient ataupun dia punya keseluruhan M, okey, so Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, betul tak? So sekarang kalau perbezaan daripada segi Y ni memang kita boleh cari. Tapi kalau boleh tu selari dengan paksi Y, perbezaan dari segi X merupakan kosong. So X2 tolak X1 ni sama dengan kosong. Betul tak? So ini yang kita kena faham dulu. Kalau selari dengan paksi Y, maksudnya dia punya perbezaan dari segi X sama dengan kosong. Kalau benda sama, kalau dia selari dengan paksi X pula, contoh macam ni, selari dengan paksi X pula, contoh yang ini A, yang ini B. So maksudnya dia punya perbezaan dari segi Y. So Y 2 tolak Y1 dia akan jadi sama dengan kosong pula. So yang ini yang benda penting yang kita mesti kena faham sekarang. So dengan fahamkan dia punya konsep yang ni, sekarang kita boleh cuba selesaikan soalan ni pula. Okey. So untuk soalan ni sekarang kita boleh cari dia punya P dalam sebutan Q dengan selesaikan X2 tolak X1 sama dengan kosong, sebab yang ni merupakan selari dengan dia punya paksi Y, betul tak? So X2 ialah 3Q tolak 2. Okey, so 3Q tolak 2, lepas tu tolak dengan P sama dengan kosong, betul tak? So sekarang yang ni contoh X2, yang ni contoh X1, tak kisahlah mana-mana satu. Sekarang dia suruh ungkapkan P dalam sebutan Q. So maksudnya P1 on left hand side ataupun right hand side, dan benda lain semua sebelah kanan, sebelah yang bertentangan lah. So contoh saya nak maintain P sebelah kiri sekarang. Okey, so negatif P sebelah sini. So yang lain semua dia akan bawa sebelah kanan. So negatif 3Q campur 2. Kalau saya nak hilangkan dia punya negatif, saya sambung kat sini lah. Saya nak hilang dia punya negatif, so P sama dengan negatif open bracket negatif Q campur 2. Kalau saya buka bracket, dia akan jadi 3Q. Dia akan jadi 3Q tolak 2 pula. Okey, on the other word, on the other method, kita boleh bawa P sebelah kanan pun boleh juga kalau nak. So 3Q tolak 2 sama dengan P. So kita dah dua-dua pun jawapan yang sama kan, just dia punya arrangement je beza, tak kisah. So P, conclusion dia P sama dengan 3Q tolak 2. Ini merupakan jawapan dia. So maksudnya kita dah ungkapkan P dalam sebutan Q. Itu maksud dia. Okey, sekarang jom kita lihat soalan nombor 3 pula. Okey, diberi bahawa vektor AD sama dengan A. So labelkan dulu AD ni sama dengan A. Lepas tu vektor AB pula sama dengan B. So labelkan dulu jadi B. Dan 3AB sama dengan 5DC. So saya nak tulis ke atas dulu lah dia punya information ni. 3AB sama dengan 5DC. So dia punya information ni agak penting juga. So mungkin saya nak jadi, sebab AB saya tahu sama dengan B kan. So DC yang saya tak tahu. So saya nak jadikan dia sebagai DC pula. So DC sama dengan 3/5 AB, betul tak? Dan AB sama dengan B. So maksudnya DC sama dengan 3/5 vektor B. So ni saya just nak simpan dia punya information ni dulu, siapa tahu saya nak guna nanti kan. Okey, 3/5 B. Alright, seterusnya titik F merupakan titik tengah bagi garis lurus AC, dan AE sama dengan ratio M kepada N. Okey, ini sangat-sangat penting lah. So maksudnya F merupakan titik tengah. So maksudnya yang ni dua maksudnya benda yang sama. Satu lagi, AD adalah selari dengan EF. Yang ni pula ialah selari dengan, sekejap saya tukar warna. Yang ni merupakan benda yang selari dengan EF. Okey, ni sekarang dengan adanya information yang ini, saya rasa saya boleh cari AE pula sekarang dari segi M dan N. So first of all, saya kena ungkapkan A sebagai satu ratio. So AE ratio dengan AB. So maksudnya AE ialah M, betul tak? Ratio untuk AB pula M campur N. So yang ni saya boleh tukar dia jadi pecahan pula sekarang. So AE perkan dengan AB sama dengan M per M campur N. So AE sekarang sama dengan M per M campur N, open close bracket, AB. Sekarang maksudnya saya dah cari satu benda baru untuk AE pula sekarang.
So satu lagi information yang dibagi, semua information dibagi kat dalam soalan ni sangat-sangat penting ya. So dia kata sekarang EF merupakan selari dengan AD. Betul tak? So kalau kita nak cari EF, indirectly kita boleh cari dengan adanya EA, dengan tak campurkan vektor EA, campurkan dengan vektor AF. Betul tak? Okey. So EF kita boleh cari dengan campurkan EA, vektor EA campur dengan vektor AF. Vektor AF. So AF ni kita tahu merupakan midpoint bagi AC. Betul tak? So itu yang kita tahu tadi kan? Itu yang kita tahu daripada apa yang kita tulis tadi kan. So DC merupakan 3/5B. Okey, 3/5B. Sekejap. Saya cantik-cantik sikit. DC merupakan 3/5B. So kalau kita nak cari AC sekarang, AC sama dengan AD campur dengan DC, di mana AD ialah A, DC ialah 3/5B. So AC kita cari kan. So AF kita kena bagi 2 pula. So sekarang kalau kita nak cari AF merupakan 1/2 AC. So di mana AC ialah A campur 3/5B. Ini yang kita dapat cari tadi kan. Okey, so sekarang kita nak cari AF. Sekejap saya tulis cantik sikit. Okey, kita nak cari untuk AF. So sekarang EA ni kita is just inverse untuk AE. Maksudnya EA ni sekarang saya just kena letakkan satu negatif kat luar ni. So negatif maksudnya kalau saya masukkan dalam sama je kan. So negatif M OM campur N AB, ni vektor dia. Okey, so sekarang jom kita masukkan semua dia punya value sekarang. EA sama dengan negatif M OM campur N close bracket AB. Okey, campurkan dengan EF lah. Okey, sekarang AB saya boleh gantikan dengan B sekarang kan, instead of AB terus. Okey, saya boleh letak B terus sebab AB sama dengan B daripada soalan yang diberi tadi, betul? Okey, so lepas tu campurkan dengan AF sama dengan, saya masukkan terus 1/2A campur dengan 3/10B. Okey, sekarang semua ni saya boleh susun dia cantik-cantik. A satu side, B satu side sekarang. So 1/2A. Lepas tu campurkan dengan 3/10 open bracket tolak. Sebab saya nak faktorkan M campur N dengan 3/10 ni, sebab tu. So 3/10 tolak M per M campur N tutup bracket B. Ini lepas saya faktorkan dah, faktorkan sekali. Alright. Next, okey, yang ni saya cari tadi kan. So kita dapat tahu EF ni merupakan parallel dengan AD. Betul tak? Ini yang benda information kedua yang kita dapat cari. Maksudnya sekarang AD parallel dengan EF kan. So AD mesti sama dengan EF, tapi kita kena letak satu lambda kat sini sebab maksudnya dia memang sama dari segi direction, tapi dari segi dia punya magnitude tak sama. Sebab tu kita kena letakkan satu lambda kat situ. Okey, kejap. Sorry, it's hanging. Okey, so kalau kita masukkan balik dia punya formula EF dalam ni sekarang, di mana 1/2A campur 3/10 tolak M campur N, kejap, B, dan AD ni saya boleh gantikan dengan A terus kat sini. Betul? So sekarang kalau saya masuk ke lambda, A sama dengan 1/2A lambda ataupun lambda A, tak kisahlah. So campurkan dengan 3/10 tolak M per M campur N lambda B. Alright, ini yang kita nak cari sekarang kan. So kita sekarang kena cuba compare left dengan right. Sekejap ni saya cuba tulis balik cantik-cantik sikit. Lambda A. So saya kena cuba compare di sebelah kiri dan sebelah kanan. So sebelah kanan ni saya ada 1A je, betul tak? Okey, saya ada 1A je kat sini. Okey, campurkan dengan 0B. B memang tak ada, betul? B memang tak ada kat sini. Saya ada A je kat sini. Maksudnya 1A ni saya boleh comparekan dengan 1/2 lambda macam tu. So contoh saya nak comparekan untuk A dulu. Untuk A, kalau saya nak compare, kejap. Untuk A, kalau saya nak compare, so 1 sama dengan 1/2 lambda, betul tak? 1 sama dengan 1/2 lambda A dengan A saya nak compare, betul tak? So lambda sama dengan 2 kat sini. Ini yang saya dapat cari kat sini lah.
Tapi tak kisah. Tapi kalau saya nak compare untuk B, semua akan dia jadi kosong sekarang. Betul tak? So kosong sama dengan 3/10 tolak M per M campur N tutup bracket lambda. So lambda kalau saya buat sebelah kiri, automatic lambda akan jadi kosong. Am I right? So lambda ni kita tak payah untuk sebelah kiri ni, memang sebelah kanan ni memang tak kisah sebenarnya. That's the reason kita dapat kosong. Okay. So kalau lambda kita buat sebelah kiri, lambda tu akan jadi kosong. So kosong sama dengan 3/10 tolak M per M campur N. Ini kita akan dapat kan. So kalau kita bawa nombor ataupun MOM campur N, kalau kita buat sebelah kiri, sebab ini negatif, betul, lagi senang. So MOM campur 6 dia akan jadi positif sama dengan 3/10. So kalau kita buat cross multiplication, kita boleh naikkan atas, betul. 10M sama dengan 3 open bracket M campur N. So 10M sama dengan 3M campur 3N. So M tu saya masukkan sekali, saya akan dapat 10 tolak 3, 10M tolak 3M sama dengan 3N, di mana yang ni sama dengan 7M per 3N. So soalan dikata ungkapkan M dalam sebutan N. So maksudnya M sama dengan 3/7N. Ini jawapan dia. Dah siap pun. Okey, sekarang nampak macam too messy, terlalu banyak information, betul. So saya cuba go through one more time. Yang pertama, apabila diberi AD sama dengan A, tolong labelkan, dan AB sama dengan B, tolong labelkan, dan dia dah bagi 3AB sama dengan 5DC. So maksudnya kalau saya nak cari DC sekarang, so saya boleh rearrange dia punya equation tu. So maksudnya DC sama dengan 3/5B. Tulis kat sini pula DC tu sama dengan apa. Itu information yang diberi kan. Okey, lepas tu kalau kita boleh cari pula AC sama dengan AD campur DC. Mungkin sebab semua information mungkin saya akan guna kemudian. Sebab tu kalau dapat apa-apa information, cuba masukkan kepada equation yang lain pula. Okey, so AC sama dengan AD iaitu A campurkan dengan 3/5B. Benda kita dah cari tadi kan. Kita dah cari. Okey, itu benda pertama. So ni tips kedua ni. Apabila kita selalu jumpa dari segi ratio, cuba tukar dia punya ratio tu dalam bentuk pecahan. Itu saya punya tips kepada pelajar-pelajar sekalian lah. So di mana kita boleh buat satu ratio iaitu AE ratio dengan AB, di mana M ratio dengan double dot M campur N, betul tak? AB iaitu sama dengan M campur N, betul? AE pula M saja. So kalau kita boleh tukar benda ni sebab jadi pecahan. So AE per AB sama dengan M per M campur N, di mana AE sama dengan MOM campur N, AB pula. And again, AB kita dah tahu merupakan dalam bentuk B. So sekarang AB pun kita dah boleh tukar dalam bentuk B terus. Di mana negatif, ni saya dah lupa tulis tadi, MOM campur N dalam bentuk B, betul? So sekarang EF dia dah kata merupakan parallel ataupun merupakan selari dengan AD. Right? Kalau kita nak cari EF, kita mesti kena cari dengan campurkan EA, lepas tu campurkan dengan AF kat sini. Okey, so EA ialah kita dah cari tadi, betul? EA merupakan negatif MOM campur N B. Lepas tu AF kita tak cari, tapi kita tahu AF merupakan separuh bagi AC. So ini yang kita cari tadi lah, macam mana dapatkan separuh kan. So benda ini masukkan kepada equation di sebelah sini pula, di sebelah AF kat sini. Maksudnya campur 1/2A campur 3/10 B. Lepas tu saya faktorkan B tu jadi sekali, itu yang saya buat kat sini. Seterusnya, kalau dikata selari, tolong ingat, this is tips yang ketiga sekarang. Kalau AD selari dengan garis EF, kita kena buat persamaan baru pula dengan letakkan lambda, di mana benda besar tu maksudnya EF ni memang dia punya direction tu memang sama dengan AD, tapi magnitude dari segi nombor tu memang berbeza sedikit. So maksudnya EF ni kita boleh darabkan dengan lambda untuk dapatkan AD. Betul tak? So lambda yang kita tak akan tahu apa dia punya value, tapi kita boleh dapat cari lambda apabila kita cuba selesaikan dia punya equation ataupun persamaan tersebut. So di mana AD sama dengan lambda EF. So sekarang kita punya kerja kita senang je. Masukkan dia punya EF dalam ni, masukkan dia punya AE dalam ni. Lepas tu cuba selesaikan dengan compare left and right. Kalau kita compare left and right, kita akan dapat dia punya persamaan dari segi M dan N, dan seterusnya kita boleh cari M dalam sebutan N. Inilah cara untuk selesaikan soalan yang ketiga. Okay, sekarang jom kita lihat soalan nombor 4 pula. Sebutan pertama bagi dua janjang geometri yang berlainan ya, masing-masing ialah 3 dan 4. Okay, so maksudnya jom kita tulis dia punya information dulu kat sini. Okay, sebutan pertama bagi janjang yang pertama ialah 3 janjang geometri, dan sebutan pertama bagi janjang geometri yang kedua ialah 4. Okey.
So dia kata diberi kedua-dua janjang tersebut mempunyai nisbah sepunya yang sama. Okey, maksudnya R untuk dua-dua ni ialah sama. Okey. Sebutan ketiga bagi janjang yang mempunyai 3 sebagai sebutan pertama yang ini adalah sama dengan hasil tambah 2 sebutan pertama bagi janjang yang satu lagi. Okey. So maksudnya kalau kita nak cari sebutan yang ketiga bagi janjang pertama, kita just kena darabkan dengan R, betul tak? So sebutan pertama ialah 3, sebutan kedua ialah 3 darab dengan R, dan sebutan ketiga ialah 3 darab R kuasa 2. Tolong ingat. Sebab formula R ialah T2 bagi T1, betul? So T2 sama dengan T1 darab dengan R. So maksudnya T1 dia 3, 3 darab R ialah 3R. 3R darab R lagi sekali, kita akan dapat 3R kuasa 2. Bagi janjang kedua pula 4, lepas tu 4R dengan 4R kuasa 2. Alright, itu yang kita dapat cari kan. So sekarang dia kata sebutan ketiga bagi janjang yang mempunyai 3, yang itu sebutan ketiga maksudnya yang inilah, adalah sama dengan hasil tambah bagi 2 sebutan pertama bagi janjang yang satu lagi. Maksudnya hasil tambah yang ini. Okey, hasil tambah yang ini adalah sama dengan janjang yang sebutan ketiga bagi janjang yang pertama. Okey, so sekarang dia suruh cari nilai positif bagi nisbah sepunya tersebut. Okey, so maksudnya sekarang 3R kuasa 2 sama dengan 4 campur 4R. So kita bawa sembung sebelah kiri ya untuk selesaikan menggunakan persamaan kuadratik. So, tolak 4R, tolak 4 sama dengan kosong, kejap. Sama dengan kosong. So kalau guna 3 negatif 4 negatif 4. So kalau kita faktorkan dia, kita akan dapat R sama dengan 2. Lepas tu satu lagi R sama dengan negatif 2/3 kalau guna kalkulator terus lah. Tapi jangan lupa kita mesti kena tulis dia punya jalan kerja kat sini, iaitu R tolak 2, R tolak 2, satu lagi 3R campur 2 sama dengan kosong. Maksudnya kita kena bawa 2 sebelah kiri lah. Maksudnya R tolak 2 kan. Dan 3 bawa sebelah R, lepas tu negatif 2 bawa sebelah kiri juga. So maksudnya dia akan jadi campur 2. Alright. So dia nak nilai positif saja, betul. So nilai positif maksudnya yang ini kita tak perlu. So jawapan akhir ialah R sama dengan 2. Okey. So ini jawapan dia. Okey, soalan nombor 5 pula. Diberi hasil tambah N sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah 5N tolak N kuasa 2. Maksudnya hasil tambah maksudnya Sn, betul? Sn bagi janjang aritmetik ini ialah 5N tolak N kuasa 2. Cari sebutan ke N campur 1. Okey, sebelum nak cari N campur 1, jom saya ajar macam mana nak cari Tn dulu. So Tn, formula dia merupakan Sn tolak Sn tolak 1. Okey, kalau tak faham saya boleh tunjukkan contoh kat sini. Contoh, kalau kita nak cari T3, maksudnya kita kena ambil S3 NN kan, tolak dengan Sn tolak 1. 3 tolak 1 ialah S2. Kita akan dapat bagi term ataupun sebutan yang ketiga macam mana. Okey, contoh T1, T2, T3. Yang ni T1, T2. Maksudnya hasil tambah 3 sebutan pertama ialah S3, betul tak? Hasil tambah 3 sebutan pertama, kalau saya tolak dengan hasil tambah 2 sebutan pertama, saya akan dapat apa sekarang? Saya akan dapat T3, betul? Maksudnya semua ni saya kena tolak. So kalau saya tolak hasil tambah yang ni, kalau saya tolak dengan hasil tambah yang kedua ni, saya akan dapat T3, betul tak? Itu maksud formula yang saya tunjuk kat sini sekarang. Okey. Sekarang dia punya connection dengan soalan yang kita nak buat sangat senang. So benda ini sekarang kalau kita letakkan Tn campur 1, yang ini pun kita kena letak sama kan, Sn campur 1 tolak Sn tolak campur 1, lepas tu tolak 1. Sebab kita nak campur 1 mengikut apa yang kita letak kat sini kan. So yang ni dia akan jadi Sn campur 1 tolak Sn. Sebab 1 tolak 1 ialah kosong. So kenapa kita nak dapat N campur 1? Sebab dia suruh cari sebutan. Sebutan maksudnya Tn. Okey, T. Sebutan ke N campur 1 maksudnya dia nak Tn campur 1. Ini yang kita nak cari, betul tak? Okey. Kejap saya dah terguris. Okey, sekarang Sn kita dah tahu melalui dekat soalan dia dah bagi, betul tak? Tapi Sn campur 1 di soalan tak diberi. So kita kena tukar N yang kat sini pun juga. So sekarang
Instead of n, kita boleh letak n campur 1 kat sini. Kalau kat sini, kita, sebelah kiri kita letak n campur 1, sebelah kanan kat sini pun kita kena campurkan 1 juga. Maksudnya 5, open bracket, n campur 1. Lepas tu tolak, open bracket, n campur 1, kuasa 2. Okey. Yang itu equals to, kalau kita kembangkan 5n campur 5, tolak, open bracket, n kuasa 2 campur 2n campur 1. 1 kuasa 2, 1 kan? Okey. Okey, lepas tu kita akan dapat 5n campur 5, tolak n kuasa 2, tolak 2n, tolak 1 sebab tolak-tolak kan. Okey, jom kita selesaikan yang ni together pula. So 5n tolak 2n sama dengan 3n. Tolak n kuasa 2 campur 5 tolak 1 ialah tolak 4. Betul. Just double check. 5 tolak 1, sorry, campur 4. 5 tolak 2n, 3, lepas tolak n kuasa 2. Okey, itulah dia. So jom kita substitute semua dalam ini pula sekarang. So yang ini, so 3n, tn campur 1, kita akan dapat sn campur 1 ialah 3n, tolak n kuasa 2 campur 4. Tolak sn dia ialah 5n, tolak n kuasa 2. Okey. So equals to 3n tolak n kuasa 2 campur 4, tolak 5n campur n kuasa 2. So negatif n campur n kuasa 2, n kuasa 2 ni boleh, kita dah boleh potong dia dah. So maksudnya sekarang 4, 3n tolak 5n ialah negatif 2n. So, maksudnya tolak 2n. Sekarang ini merupakan jawapan akhir dia. Okey, sangat senang sebenarnya. Kalau kita, yang ni kita kena guna kemahiran berfikir. Okay, ni soalan kebat sebenarnya. Maksudnya kita kena guna kemahiran berfikir kita untuk selesaikan soalan seperti ini sebenarnya. Alright. Okey, bagi soalan nombor 6A, sama je macam tadi, kita kena gunakan teknik berfikir sedikit lah. Okay, jom kita lihat. Nyatakan satu fungsi trigonometri yang sama nilai dengan sin 25 dalam sukuan yang sama. Okey, jom kita cuba lukis dulu benda ni. Okey, sekejap. Okey. So contoh, sebab dia tak kata dalam kuadran mana, betul tak? Tapi kata kuadran, sukuan yang sama. So contoh saya anggap yang ni adalah sukuan pertama sekarang. So lukis agak-agak lah, yang ni tak apa, 25 darjah. Okey, kita tahu kalau sin maksudnya so, iaitu sin theta sama dengan opposite over hypotenuse. So contoh yang ni merupakan kalau satu segitiga sekarang. Sin 25 maksudnya opposite over hypotenuse. So anything, apa-apa yang melibatkan opposite yang ini dengan hypotenuse yang ini, kita akan dapat sama dengan sin 25. Betul tak? Maksudnya kalau kita ambil opposite, kita ambil value yang ini, dia punya y yang ini, lepas tu kita bagikan dengan dia punya hypotenuse, kita akan dapat sin theta ataupun sin 25. Itu konsep sekarang, konsep yang kita kena ingat, kita kena faham sekarang. So maksudnya kita kena cari persamaan yang lain, fungsi tak kisahlah cos ke tangent ke, yang di mana kita kena ambil value yang ini, iaitu tinggi yang ini, lepas tu kita kena bagikan dengan dia punya hypotenuse. So sekarang kita kena tahu opposite kat sini, tinggi yang ini sama juga dengan tinggi yang ada sebelah sini, betul tak? Okey. Tinggi yang ada sebelah sini. So kalau yang ni 25, maksudnya automatik saya tukar warna dulu. Kalau yang ni 25, yang ini merupakan 90 tolak 25, betul? Di mana yang kita akan dapat 65 darjah. So maksudnya kalau kita ambil kalau yang ni opposite, untuk 25 yang ni opposite lah, tapi untuk 65 yang ini merupakan adjacent. Tapi dia punya nilai dari segi tinggi sama tak? Sama kan? So kalau nilai dari segi sama tu tak kisah, kita boleh ambil opposite ataupun kita boleh ambil ni sama. Tapi di kita punya motif sekarang, kita kena ambil tinggi yang ini, tinggi bagikan dengan dia punya hypotenuse. Okey, kalau tinggi bagikan dengan hypotenuse, kita akan dapat jawapan dia sama dengan sin 25, iaitu sin 25 iaitu 0.42. Faham? Okey, so sekarang kalau kita nak guna 65 sekarang, macam mana kita nak kaitkan dengan tinggi dengan hypotenuse, iaitu adjacent over hypotenuse. Kita lepas, okey, formula yang kedua kita dapat tahu bahawa melalui cara, iaitu cos theta sama dengan adjacent over hypotenuse, betul tak? So maksudnya kalau kita guna cos untuk 65, kita akan ambil benda sama, iaitu adjacent bagi dengan hypotenuse. Tapi di situation yang ini akan menjadi cos 65 pula. Walaupun adjacent or hypotenuse, nama ni berubah. Kat sini O, kat sini adjacent, tapi dua-dua dia punya nilai tu masih sama, sebab dia dua-dua merupakan tinggi bagi dia punya segitiga yang ini. Correct? So itu yang kita kena cari sekarang. So cos 65 indirectly kita akan dapat 0.42 juga. 0.42 juga. So maksudnya dua-dua jawapan ini merupakan benda yang
sama. So ini yang kita nak sekarang. So maksudnya yang sama nilai dengan 25 ialah cos 65 sekarang. So jawapan dia cos 65. Okey. Okey, kalau nak ikut cara kedua kita still boleh selesaikan soalan ni dengan menggunakan kaedah formula. Sekejap saya padam dulu. Kalau nak ikut kaedah formula salah satu formula untuk sin theta ialah cos cos 90 tolak theta. Ini merupakan salah satu formula untuk sin jugalah. Okey. Tak silap saya formula ini tak diberi, saya kena double check, formula ini tak diberi dalam formula sheet. Tapi formula ni memang kita dah pernah belajar di dalam syllabus AdMath sebenarnya. So maksudnya kena hafal lah formula ni kalau boleh. So kalau kita gantikan theta dalam ini, so maksudnya sekarang in this situation sin 25 betul. Kalau theta kat sin 25, sebelah kanan pun 25 juga. So maksudnya 90 darjah tolak 25, kita akan dapat cos 65 indirectly. Dah selesai dah. Ini untuk jawapan A. So ini cara macam mana nak buat untuk A lah sekarang. Okay, jom sekarang kita lihat soalan B pula. Diberi sin theta sama dengan T. Kejap saya padam dulu. Okay, diberi sin theta sama dengan T dan theta ialah sudut cakar. Okay, sudut cakar maksudnya pada kuadran kedua. Ini yang indirectly kita kena tahu. Sukuan ataupun kuadran kedua. Ungkapkan cot theta dalam sebutan T. Okay, jom kita cuba lukis dulu. So, kuadran kedua maksudnya dia punya garis patutnya agak-agak macam inilah. Kalau theta tu merupakan sudut cakar. So, walaupun theta sudut cakar, tapi kalau kita nak ungkapkan dalam bentuk sin, cos dan tangent. Kejap. Sin, cos dan tangent, kita kena ambil dia punya sudut yang lekat dengan paksi X. Itu saya punya tips lah. Contoh, memang betul ini sudut cakar, tapi kalau kita nak lukis triangle, kita kena ambil theta kat sini pula. Yang lekat dengan paksi X. Okay? Ni senang nak faham lah kepada pelajar sebenarnya. Okay, so kalau saya nak lukis satu triangle, inilah cara lukis dia lah. Tak boleh pandai-pandai lukis sebenarnya. Okay, so sekarang dia kata sin theta sama dengan T. Di mana T ni kita boleh tukarkan menjadi T per 1 juga. Di mana kalau ikut formula yang saya ajar tadi itu iaitu opposite of hypotenuse. Di mana yang ni merupakan opposite dan yang ni merupakan hypotenuse. Betul? Okay, so kalau ini theta, opposite dia ialah T, hypotenuse ialah 1. So yang ni kita boleh cari melalui teorem Pythagoras, 1 kuasa 2 tolak T kuasa 2. Sebab A square plus B equals to B square plus C square. Betul tak? Di mana kalau saya nak cari yang ni, 1 kuasa 2 tolak T kuasa 2. Lepas kita kena punca kuasakan dia. Tolong ingat. Ini kena refer balik dia punya nota teori Pythagoras theorem lah. Untuk fahamkan macam mana saya dapat benda ni sekarang. Okay, sekarang semua value ni saya dah dapat. Saya dah isi dia punya value dalam triangle. Sekarang saya akan ungkapkan cot theta dalam sebutan T pula. So, cot theta sama dengan 1 per tangent theta. Betul. So, tangent theta, saya cuba selesaikan tangent theta dulu. Merupakan, tangent merupakan TOA. Betul. TOA maksudnya opposite over adjacent. Di mana opposite theta, adjacent yang ini. Yang ni, satu tu hypotenuse kan. So, 1 kuasa 2 tolak T kuasa 2. Ambil benda ni, masukkan dalam formula yang ini sekarang. Di mana sekarang 1 per tangent theta ialah T per 1 kuasa 2, 1 lah. Tolak T kuasa 2. Kalau saya rearrange this thing, saya lukis kat sini, saya akan dapat 1 bahagi T per 1 kuasa 2 tolak T kuasa 2. Tadi 1 kuasa 2 tu kita potong kan? Tak apa, nanti. So 1 kalau saya tukarkan menjadi darab, maksudnya saya kena inverse, saya kena terbalikkan dia punya position, betul tak? So maksudnya 1 tolak T kuasa 2 per T. Sekejap, saya potong dia punya kuasa 2 kat sini. Per T. Okay, indirectly dia punya jawapan sekarang ialah kalau 1 darab dengan something is something. Betul? So 1 ni kita tak payah tulis lah. So jawapan dia 1 tolak T kuasa 2 per T. Dah selesai. Ini jawapan akhir dia. Okay, satu lagi benda saya dah lupa untuk terangkan tadi. Okay, disebabkan theta ni ada pada kuadran kedua, sekarang kita kena lihat dia punya direction pula. Dia punya arah positif ke negatif. So T ni menghala daripada paksi X, dia pergi atas, betul? Maksudnya yang ini positif, tak ada masalah. Dia punya hypotenuse, no matter what, dia masih akan menjadi positif. Tapi untuk benda ini sekarang, di mana 1 kuasa 2 tolak T kuasa 2 dia kan, dia menghala daripada kosong pergi ke kiri. Pergi ke kiri maksudnya yang ni sepatutnya indirectly negatif. Ini yang kita kena ingat, no matter what.
Okey, yang ni dia akan jadi negatif sebab dia menghala ke kiri. Ini jawapan yang kita dapat dari segi magnitude. Kita belum tambahkan apa-apa arah lagi kat sini. So, benda sama je. Sekarang kita kena tambahkan negatif kat semua tempat. Kat sini pun negatif, lepas tu kat sini pun negatif. Lepas tu kat sini pun negatif, negatif. Jawapan akhir pun kita akan dapat negatif. Itu saja. Okey, arah tu pun sangat-sangat penting. So just tolong ingat soalan lepas kita lukis dia punya triangle, cuba tengok. So maksudnya daripada nilai kosong kat sini, ni origin betul. Daripada kosong sini kalau kita pergi ke kiri ataupun kita pergi ke bawah, kita akan dapat dia punya jawapan dalam bentuk negatif. Kalau kita pergi atas dan ke kanan, kita akan dapat positif. Make sense, right? Okey, itu saja. Sekarang jom kita lihat soalan nombor 7. Selesaikan persamaan trigonometri 5 sec. Saya salin balik one more time. 5 sec x, open bracket, sec secant x campur 1 sama dengan 2 tolak 4 secant x. Untuk x kosong sampai 360 darjah. So first thing that we need to observe, kita kena tengok ada selain daripada secant tak. So semua ni kat sini secant x, secant x, secant x. So maksudnya satu equation, satu unknown, betul tak? So kalau ada satu equation lebih daripada satu unknown, and then we need to use different method lah. Sekarang saya rasa kita boleh selesaikan terus macam persamaan linear biasa. Instead of x, sekarang dia letak kat sini secant x. Itu je perbezaan kat sini. Jom kita cuba kembangkan macam biasa. Kalau kita kembangkan, kita akan dapat 5 secant x kuasa 2. Okey, lepas tu campur dengan 5 secant x. Sebab ini saya kena kembangkan macam ini kan. Secant x, lepas tu sama dengan 2 tolak 4 secant x. So nampak pun sekarang saya rasa yang ini merupakan persamaan kuadratik. Saya boleh selesaikan sekarang. So 5 secant kuasa 2x campur 5 secant x campur 4 secant x tolak 2 sama dengan kosong. So 5 secant kuasa 2x. So 5 campur 4 ialah 9 secant x. Lepas tu tolak 2 sama dengan kosong. Okay, jom kita cuba selesaikan. So 5, 9 tolak 2. Again kalau guna kalkulator, satu jawapan saya akan dapat secant x sama dengan 1/5. Satu lagi saya akan dapat secant x sama dengan negatif 2. Kalau saya cuba terbalikkan dia, again jalan kerja jangan lupa. So 5 secant x tolak 1. Satu lagi secant x campur 2 sama dengan kosong sebab saya kena bawa semua sebelah kiri kan. Okay. Alright, seterusnya secant x ni saya tahu kalau dia punya formula lah sama dengan 1 per cos x. So saya kena tukar je 1 per cos x pula sekarang. So 1 per cos x sama dengan 1/5. So kalau cos, maksudnya cos saya bawa naik atas, 5 saya bawa sebelah sini. So dia akan jadi 5 per cos x. Betul? Okay, so kita kena tahu cos x ni tak boleh ada lebih daripada 1 sebenarnya kalau mengikut dia punya teori trigonometri. Alright? Okay. So maksudnya memang yang ni saya rasa kita tak boleh selesaikan sebab even kalau kita guna kalkulator kita akan dapat math error. Contoh cos negatif 1 x x sama dengan cos negatif 1 5 betul. So maksudnya kita akan dapat math error. So maksudnya ini kita memang tak boleh selesaikan. So benda yang ini kita reject lah. Okay, kita reject, memang tak boleh selesaikan. So kita nak fokus sebelah negatif 2 saja sekarang. So maksudnya 1 per cos x sama dengan negatif 2. So maksudnya kalau saya bawa sebelah sana 1 sama dengan negatif 2 cos x. Negatif 2 kalau saya bawa sebelah sini 1 per 2 negatif cos x pula sekarang. Okay, disebabkan negatif, sebelum nak proceed further saya nak ajar satu benda lagi satu di mana semua pelajar sepatutnya dah tahulah at this point. Di mana kuadran pertama kita akan namakan all. Add sugar to coffee, remember tak? Add sugar to coffee. Di mana kalau kuadran pertama all, maksudnya sin, cos, theta semua positif. Maksudnya sin, cos, tangent, theta pula, tangent semua positif. Okey. Kalau yang kedua hanya sin positif, yang lain semua negatif. Sin positif, maksudnya cos dengan tangent negatif. Kat sini tangent saja positif. Okey, cos dengan sin negatif. Kat sini cos pula positif, lepas tu sin dengan tangent negatif. Okey, sekarang kita kena tengok. Dia kata kejap. Cos x merupakan negatif. Kalau cos x merupakan negatif,
So kita kena tengok dia punya nilai negatif, maksudnya dia punya X ni dia situated kepada kuadran kedua dan ketiga. Sebab yang pertama cos positif, yang keempat pun cos positif. Hanya yang kedua dan ketiga dia punya cos merupakan negatif. Okay, now saya nak cuba cari X dulu sekarang. Kalau saya rearrange, saya akan dapat cos X sama dengan negatif 1/2. Betul? So X cari macam biasa, tapi at this time ignore dia punya negatif. Just ignore, abaikan dulu. Tak payah fokus sangat. So kalau kita cuba selesaikan, kita akan dapat cos negatif 1/2, di mana jawapan dia ialah sama dengan 60, tak silap saya. 0.5. Yes, 60. Saya akan dapat 60. So 60 merupakan sudut asas. Remember, sudut asas. Kalau tak tahu apa tu sudut asas, refer baliklah dia punya nota. Ataupun siapa yang tak faham sudut asas, tolong komen kat dalam video ni. Saya akan ajar dia punya teknik tersebut dalam video yang berlainan. Saya nak jawab soalan tersebut. Okey, sekarang kalau sudut asas, maksudnya dia punya sudut tu mesti kena kurang daripada 90 darjah. Ingat tak, sudut asas kena sentiasa lekat dengan paksi X seperti soalan yang kita buat tadi tu. Okey, X ni memang X punya value ni memang diletak pada kuadran yang kedua dan ketiga, tapi sudut asas kat sini, okey, maksudnya dia lekat kat sini, betul tak? So sudut asas kat sini merupakan 60 darjah. 60 darjah. So kalau kita nak cari X dia punya value sekarang, okey, senang je. Kejap. X punya value kalau kita nak cari, kita kena ambil daripada paksi X ni, daripada kosong, pergi lekat sampai dekat dia punya line yang pertama kat sini. Satu lagi theta, dia pergi lekat dekat line yang kedua dekat sini. So kalau line yang pertama maksudnya 90 campur dengan yang ini merupakan 90 tolak 60 berapa? Ialah 30 kan? So 90 campur dengan 30. Kita akan dapat 120. Theta yang pertama. Okey, theta yang kedua kita akan dapat sampai sini betul. Maksudnya 180 campur dengan 60 yang ada kat sini. Campur dengan 60. So kita akan dapat 240. Okey, kita akan dapat 240. So ini merupakan jawapan akhir dia. Sebab dia kata dia punya X punya value kita kena dapat sampai 360 je kan. 0 sampai 360 itu saja. Kalau dia kata nak sampai 720 contohlah, maksudnya kita kena darabkan 2 kali. Again, ini merupakan jawapan akhir. Sesiapa yang kurang faham mengenai topik ni, tolonglah komen kat bahagian comment section. Saya akan ajar topik ni secara berasingan kemudian. Cara menjawab soalan 8. Diberi bahawa P kuasa M sama dengan 2 dan P kuasa N sama dengan 5. Ungkapkan log 4P 2.5 dalam sebutan M ataupun N. Soalan ni sebenarnya tak susah sangat pun. Bukan soalan hebat yang aras tinggi, aras sederhana kalau tanya saya. Okay, jom kita cuba. Okay, yang pertama, apabila kita tengok kat sini, dia punya log kat sini bukan log 10, yang ni log 4M, betul tak? Am I right? So maksudnya kita kena kaitkan log yang ini dengan dia punya P kuasa M dan P kuasa N. So jom kita tukar yang ni menjadi log dulu. Okay, kalau kita nak tukar sesuatu jadi log, just tambah log ke sebelah kiri dan sebelah kanan. So kalau kita tambah log sebelah kiri, dia akan jadi log P kuasa M dan log 2, maksudnya yang ni kuasa 10 lah. Kuasa 10 ataupun kita boleh tukar dia menjadi LG, tak kisah. Ataupun LG PM dengan LG 2. LG maksudnya log dia punya base ni base 10 lah maksudnya kan. Okey, jap saya padam dulu. Okey. So LG P kuasa M sama dengan LG 2. Okey, M ni kita boleh bawa depan kan. So maksudnya M LG P sama dengan LG 2. Maksudnya apa-apa kuasa untuk log kuasa atas ni kita boleh bawa ke depan juga, tiada masalah. Okey, ini yang pertama lah. Yang kedua kita kena tukar untuk PN pula, sama juga. LG PN P kuasa N sama dengan LG 5, iaitu kalau N bawa depan N LG P sama dengan LG 5. Sekarang kita dah tukar semua menjadi log. Okey, sekarang jom kita tukar yang ni juga menjadi dia punya base menjadi kuasa 10. So maksudnya dia punya base sekarang 4B kan, so kita kena tukar menjadi base 10 juga in this situation. Okey, so maksudnya log kejap. Log 4P 2.5 kita kena tukar menjadi log 2.5 ni kita boleh tukar menjadi pecahan, di mana dia akan jadi log 4P, dia akan menjadi 5/2. 5 bagi 2.5 kan. So maksudnya log 5/2 per log 4P. Yang ni pun sama juga base
kuasa ataupun base dia base 10. So kalau kita nak tukar apa-apa log, kita nak tukar dia punya base, maksudnya kita kena ambil yang besar ni, duduk kat atas, yang dia punya base ni duduk kat bawah. Ni dia punya konsep kalau nak tukar dia punya base lah. Alright. Kalau saya nak continue, saya boleh tukar dia menjadi LG kan. So LG 5/2 per LG 4P. So sekarang yang ni kalau saya dah tukar, yang ni saya boleh pecahkan disebabkan yang ni bahagi, saya boleh pecahkan dia menjadi tolak pula sekarang. So di mana LG 5 tolak LG 2 per LG, yang ni pun saya boleh pecahkan dia menjadi tambah, sebab yang ni darab kan, 4 darab P, maksudnya kalau saya nak pecahkan dia, saya kena tambah sekarang. So maksudnya LG 4 campur LG 5. Okey, ni saya dah selesaikan sekarang kan. Sekarang saya kena ambil benda-benda yang saya dah tukar punya log tadi, masukkan dalam soalan yang ini. So maksudnya sekarang saya akan continue yang ni kat sini pula, di mana LG 5 sama dengan N LGP, betul tak? So tukar sekarang N LG LGP, yang ni LG 5, betul tak? Okey, sekejap saya tukarkan warna dia, senang nampak. So maksudnya LG 5 ni kita kena tukarkan dengan N LGP kat sini. Alright. Okey, lepas tu tolak dengan LG 2 pula. LG 2 sama dengan M LGP pula. So M LGP. Okey, dah kan? Lepas tu bahagi LG 4 tak ada, tapi yang ni kita boleh pecahkan dia juga. LG 4 maksudnya 2 kuasa 2 kan? So LG 2 kuasa 2 campur LG 5 balik. LG 5 and LGP, betul? Yang kita ambil tadi benda sama je. Okey, sekarang yang 2 ni pun saya boleh bawa ke depan sebab aku ni kuasa 2 kan. Kalau saya bawa kuasa 2 kat depan, maksudnya LG 2 ni saya dah boleh gantikan balik dengan M LGP kat sini. Sekejap saya tukar warna. Dengan M LGP ni untuk LG 2 lah. Dia punya continuation. So maksudnya kalau saya continue kat sini, sebelum saya nak continue, saya nak ajar satu lagi benda. Saya nak faktorkan sebelah atas ni, saya dah selesaikan, betul tak? Maksudnya LGP dengan LGP ni saya boleh faktorkan dia keluar. LGP benda sama kan? So maksudnya saya boleh faktorkan dia keluar. So kalau saya faktorkan dia keluar, saya akan dapat N tolak M, open bracket, close bracket, LGP. Saya dah dapat faktorkan. Lepas tu bahagi dengan 2, saya kena bawa ke depan, betul? 2 yang ni. Kejap, nanti kurang jelas pula. Okay, so kalau saya bawa ke depan, saya akan dapat LG 2 campur N LGP. Okay, yang ini kalau saya selesaikan one more time, saya tulis atas sikit, takut tak cukup ruang. So N tolak M LGP per, saya nak faktorkan LGP pula one more time. Kejap, sebelum saya nak faktorkan LGP, saya kena gantikan LG2 ni. LG2 ni sama dengan 2M LGP, betul? Yang ini benda yang warna biru tadi tu, M LGP. So lepas tu campurkan dengan N LGP pula. Baru saya kena faktorkan LGP kan. So sama dengan N tolak M LGP sama dengan 2M campur N, sebab yang ni 2M campur N kan. So LGP saya faktorkan dia balik. Lepas saya faktorkan, tolak adik, saya boleh potong LGP ni. Okay, jawapan akhir dia ialah sekarang N tolak M sama dengan 2M campur N. Ini jawapan akhir dia. Sebab soalan pun ditanya ungkapkan dalam sebutan M ataupun N, betul tak? So ini jawapan akhir dia. So saya harap semua pelajar fahamlah cara nak menjawab soalan 8 kat sini. Okay, sekarang jom kita lihat soalan nombor 9. Diberi 2M kuasa 2P tolak 5P sama dengan 6 dengan keadaan M ialah nilai positif, dan ungkapkan M dalam sebutan P di sini. Okay, first of all, kalau kita jumpa soalan macam ni, kita jumpa M kuasa 2, kita boleh faktorkan yang ni, tak silap saya kan, sebab kat sini pun ada M kuasa P, kat sini pun ada M kuasa P. So we need to rearrange, kita kena susun balik dia punya equation atau persamaan ni jadi macam ni. So 2 M kuasa P, lepas tu kuasakan 2 tu, asingkan dia, kuasa 2 tu asingkan dia, lepas tu tolak MP, lepas tu sama dengan 6. Maksudnya sekarang MP dengan MP ni kita dapat benda sama, betul tak? So 6 pun kita boleh bawa sebelah kiri. Kejap, kuasa 2 tolak MP tolak 6 kuasa 0. Sebab saya bawa nombor 6 ni sebelah kiri, sebab saya nak cuba selesaikan dia punya persamaan ni menggunakan persamaan kuadratik. Okey, sebab kenapa yang ni MP ni kita anggap dia sebagai X. Okey, let MP ataupun anggap M kuasa P sebagai X sekarang. So maksudnya kalau kita gantikan dia sebagai X, kita akan dapat 2X kuasa 2 tolak X tolak 6 sama dengan 0, betul tak? So maksudnya sekarang yang ini kita boleh selesaikan persamaan ni menggunakan persamaan kuadratik.
Alright. Okay, jom kita cuba selesaikan. Kita akan dapat 2 tolak 1 tolak 6. So, X tolak 2. Sekejap. Okay, X tolak 2. Satu lagi jawapan. 2X campur 3 sama dengan 0. Di mana kita akan dapat X sama dengan 2. Satu lagi, X sama dengan negatif 3/2. Okey, sekarang kita kena gantikan balik X ni menjadi MP. Gantikan balik. So, M kuasa P sama dengan 2. Satu lagi, M kuasa P sama dengan negatif 3/2. Okey, sekarang kita kena cuba keluarkan P ni pula sekarang. Okey, sebelum nak ajar macam mana nak jadikan P, jadikan M sebagai M in term of P, saya nak ajar something else. Contoh kita ada X kuasa 2 sama dengan 4 sekarang. Kalau kita nak bawa sebelah sana, kita boleh either punca kuasa dia 4, betul tak? Ataupun kita boleh jadikan X kuasa 4, X sama dengan 4 kuasa 1/2. Sebab kuasa 1/2 sama dengan punca kuasa 2, betul tak? So, kalau benda sama juga, kalau X kuasa 3 sama dengan 9, contohnya lah. So, maksudnya X kuasa, punca kuasa 3, 9, betul tak? Ataupun on the other point, kita boleh tulis sebagai X sama dengan 9 kuasa 1/3. Kita boleh tulis begini juga. So, maksudnya dia punya kuasa ni kita kena songsangkan dia kalau kita buat sebelah sana. Maksudnya kalau kat sini X kuasa 3, sebelah sana 9 kuasa 1/3 pula. Kalau X kuasa 4, maksudnya 9 kuasa 1/4 pula. Ini cara kita nak songsang dia punya formula lah. Alright. Sekejap. Saya padam dulu. So, dia punya formula kalau kita nak ingat sangat senang. So, contoh X kuasa N sama dengan Y. Contohlah. Kalau N ni kalau kita nak bawa sebelah kanan. So, maksudnya X sama dengan Y kuasa 1/N. Ini formula dia yang kita kena ingat sekarang. Okay, kalau kita guna benda sama sekarang. So, M sama dengan 2 kuasa 1/P. Betul tak? Untuk sebelah kiri lah. Dan dikata nilai M sentiasa positif. Yang ini positif, okey diterima. Kalau kita buat sebelah kanan pula. M sama dengan negatif 3/2 kuasa 1/P. No matter what, dia punya nilai ni nilai negatif, betul tak? Kalau since nilai ni nilai negatif, kalau kita contoh P ni menjadi 2 sekarang. Contoh kalau P ni 2, kita akan dapat math error. Betul tak? Kalau 2 ni maksudnya punca kuasa 2, betul tak? Punca kuasa kita tak boleh ada benda negatif dalam ni. Contoh M sama dengan, kalau yang ni contoh anggap dia sebagai P lah sekarang, maksudnya P ni kita kena tulis macam ni, betul tak? Okey, so maksudnya kalau M sama dengan contoh yang ni 2. Kalau punca kuasa 2, kita tak akan dapat jawapan. Kita akan dapat jawapan sebagai math error. Betul tak? Kalau yang ni 3 pula sekarang. So, M punca kuasa 3, negatif 3/2, kita akan dapat jawapan dalam bentuk negatif juga. Kalau negatif pun, memang soalan dia tak nak sebab dia nak nilai positif tu kan? Betul tak? So, maksudnya kalau dia punya kuasa ni kuasa genap, kita akan dapat math error. Kalau ganjil, kita akan dapat negatif. Itu maksud dia. So, no matter what, yang ini kita kena reject. Kita kena reject jawapan yang ini sebab memang soalan dia nak M sebagai nilai positif. Di mana kalau jawapan akhir dia automatik ini dah dia. M sama dengan 2 kuasa 1/P. Ini jawapan untuk soalan nombor 9. Okey. Sekarang jom kita buat soalan 10. Pelajar 3 menunjukkan sebuah graf taburan normal piawai. Luas kawasan berlorek ialah 0.382. Di mana yang berlorek yang ditunjukkan sini lah. Okay, kita kena tahu first of all luas kawasan, semua luas di bawah graf ni, maksudnya semua ni. Kejap. Okey. Okey. So semua ni, luas semua ni sama dengan 1. Okey, sama dengan 1 dia punya luas ni. Kalau separuh maksudnya dia punya luas ialah 0.5. Yang ni yang benda basic yang kita kena ingat lah. So maksudnya kejap. Semua benda ini merupakan 0.5. Betul tak? So kalau kita nak cari yang ini saja, contohlah kita nak cari luas yang ini saja, maksudnya kita kena 0.5 tolak 0.382, betul? So jawapan dia sama dengan tolak 0.382, kita akan dapat 0.118. So cara kita nak tulis dia punya luas yang sebelah sini ialah tulis P. P maksudnya luas, open bracket. So maksudnya dia punya A ni menghala ke sana, betul tak? So maksudnya Z lebih besar daripada A. Lebih besar, kosong pula. Lebih besar daripada A. Lebih besar daripada kosong, maksudnya daripada kosong penghala ke sebelah kanan semua tu. Sekarang kita nak cari luas yang sebelah kanan A pula.
Yang sebelah kanan A kan. Kalau sebelah kanan A maksudnya Z lagi besar daripada A, betul tak? So ini cara kita nak tulis, Z lagi besar daripada A. Okay, so PZ lagi besar daripada A sama dengan luas dia 0.118. So contoh kalau kita nak labelkan dia sebagai luas dia sebagai, contoh kalau kita nak labelkan luas sebelah kiri A, kita kena tulis macam ni. Lepas tu Z lagi kurang daripada A kat sini. Ini cara kita nak tulis, kita nak labelkan dia lah. Ini macam mana cara contoh kita nak labelkan. Biasanya kita akan ambil lebih besar daripada saja. Lebih kurang tu sangat-sangat macam mana cakap, sangat-sangat rare lah. Okay, let's try to do this question first right now. Okay, so sekarang kalau saya nak cari A, saya kena refer balik dia punya table untuk cari apa dia punya luas untuk 0.118. Okay, sekarang saya kena cari kat mana ada 0.018 ni. 0.18, 0.06, 0.1, 1818. Dekat sini lah sebenarnya. Maksudnya kat sini 0.119, lepas tu dia ada 0.117. Betul tak? Yang ni dua ni. So maksudnya saya nak 0.118. Di mana 0.119 ni saya kena tolak 10. Tolak 10 maksudnya 5, betul tak? Di mana sekarang cara saya nak dapatkan A tu, di mana dia ialah 1.1, 8 dan 5. Betul tak? Sebab dia, kalau saya nak ambil 0.119 ni, saya kena tolak 10. Repeat one more time. Kalau saya tolak 10, saya akan dapat 0.118 kan. Kalau saya nak tolak 10, maksudnya ini digit yang ketiga lah. Yang ini 8 digit kedua, dan 1.1 ni yang digit yang pertama ni. So 1.185. Okay, jom kita tulis. Okay, A sama dengan 1.185. Ini jawapan A. Saya dah cari sekarang kan. Okay, ini jawapan untuk A kat sini. Dah, A kita dah cari dah 1.185. Okay, sekarang kalau kita nak cari P, luas P, di mana Z lebih besar daripada negatif A. Kat sini negatif A masuk, faham tak? Negatif A maksudnya simetri kepada A kat sini lah. Simetri je dia punya luas yang ni. So maksudnya luas yang ini pun sama juga 0.382. So sekarang lagi besar maksudnya dia menghala sebelah kanan. Kalau dia kecil menghala sebelah kiri kan. So maksudnya sekarang dia menghala sebelah kanan negatif A ni. Kita kena cari luas mula daripada negatif A sampai pergi akhir ni. So kita tahu semua luas daripada dia punya paksi yang ini sampai ke kanan semua ni ialah 0.5, betul tak? Sekarang 0.5 kita kena campurkan dengan 0.382. Sebab 0.382 dimula daripada negatif A sampai 0. Daripada negatif A sampai 0, dia punya luas ialah 0.382. Daripada 0 sampai akhir, sampai dia punya pengakhiran dia ialah 0.5, betul tak? So maksudnya P, Z lagi besar daripada negatif A. Kita just kena campurkan 0.382 campurkan dengan 0.5. Di mana jawapan dia ialah 382 campurkan 0.5. Jawapan dia 0. Aduh, kejap. Jawapan dia 0.882. Okey, dah selesai pun soalan nombor 10. Untuk soalan 11, dikata diberi fx sama dengan 2x tolak h dan gx sama dengan 3k tolak 1/2x dan fg sama dengan gf. So maksudnya ni soalan sangat senang sebenarnya, soalan fungsi kan. So maksudnya yang pertama kita kena cari dia punya composite ataupun fungsi gubahan fg ni. So there's a basic tips ataupun trick di mana kita nak buat fungsi gubahan. First of all, tulis fg macam biasa. Lepas tu tukarkan fg ni sebagai apa yang saya tulis kat sini, fgx. Lepas tu tutup balik dia punya bracket. Kalau kat sini xx lah, kalau kat sini yy lah, tak tahu, depends on the question kan. So sekarang maksudnya kita kena masukkan gx dalam f. Itu maksud dia. Itu yang kita kena fahamkan. So maksudnya step kedua ni akan menunjukkan apa yang boleh dimasukkan ke dalam mana. Kalau kita kena masukkan gx di dalam fx, maksudnya kita kena tulis fungsi f dulu. Okay, fx tulis balik sama dengan 2x tolak h, betul, daripada soalan ni. Okay, sekarang di dalam x mengikut apa yang kita tulis kat step yang kedua ni. Okay, di dalam x ni kita kena gantikan dengan gx, betul tak? So open bracket fx, buka bracket besar, tulis gx. Sebab itu yang kita nak masukkan sekarang kan, untuk dapatkan fg. Lepas tu sama dengan 2, kalau kat sini x, kat sebelah kanan pun x, betul. Kat sebelah kiri gx, kat sebelah kanan pun mesti kena ada gx tolak h. Okay, sekarang instead of gx, kita kena tulis the value ataupun dia punya fungsi untuk gx dalam ni balik. So 2 buka bracket, 3k tolak 1/2x, tutup bracket, tolak h.
Alright. Kita serasa kita tak perlu kembangkan lagi. Kita habiskan dulu dia punya fungsi gubahan untuk dua-dua. Sekarang kita dah selesaikan untuk fgx kan. Jom kita cuba buat untuk gfx pula. Sama juga. Kalau gfx, gf, first step gf macam ni. Lepas tu, kena buat g open bracket fx. Lepas tu tulis dia punya ungkapan untuk gx dulu. Gx sama dengan 3k tolak 1/2x kan. 3k tolak 1/2x. Di mana di dalam x ni kita kena letak fx, betul tak? So maksudnya g buka bracket besar, fx tutup bracket sama dengan 3k tolak 1/2 fx balik. Ini yang kita kena buat lah. So sekarang di dalam tempat fx ni kita kena gantikan balik dengan dia punya fungsi 2x tolak h. Saya tulis ke atas ni lah sekarang. Atas ini sekarang. So di mana g fx sama dengan 3k tolak 1/2 kejap 1/2 fx. Instead of fx kita kena tulis 2x tolak h. Yang ni pun tak perlu kembangkan dulu. Sebabnya ini dia punya nilai ataupun ini dia punya fungsi yang kita fungsi gubahan bagi fgx, betul? Dan ini dia punya fungsi gubahan bagi gfx. So kita kena gabungkan sekali fg sama dengan gf, betul tak? So kita kena gabungkan dua-dua sekali. So di mana sekarang fg sama dengan 2 open bracket 3k tolak 1/2x tutup bracket tolak h sama dengan 3k tolak 1/2 2x tolak h. Okey, sekarang kita dah selesaikan yang ini. Sekarang kita kena ungkapkan k dalam sebutan h, betul tak? So maksudnya k semua ni kita kena bawa sebelah kiri. Before that dalam sebutan h ya, kita kena kembangkan sedikit. So kita kena kembangkan sebelah kiri dulu. Saya kembangkan ya. Sekejap sebelum saya nak padam dia punya arrow. Sebab takut tak cukup tempat. So, kalau saya kembangkan saya akan dapat 6k tolak 2 dulu ni saya boleh potong. So 6k tolak h, tolak x tolak h sama dengan 3k. Kalau saya masukkan dalam 1/2 ni pun saya akan dapat tolak 2 boleh potong kan. Tolak x tolak saya akan dapat campur, betul? So campur 1/2 h ataupun h/2. Alright. So sekarang saya kena tulis ungkapkan k dalam sebutan h. Maksudnya k sahaja sebelah kiri, yang lain semua sebelah kanan kan. So 6k, saya nak bawa 3k ni sebelah kiri, tolak 3k sama dengan yang lain semua tinggal kat sebelah kanan. Negatif x campur h/2. Lepas tu yang ni pun campur x. Lepas tu campur h. Yang ni dia pun dah bawa sebelah kanan kan. Okay, alright. Itu saja. Di mana sekarang yang ni dia akan jadi 3k sama dengan negatif x campur x sama dengan kosong lah. Kita boleh potong yang ini. Lepas 1/2h campur h maksudnya 0.5 campur 1 kan. Maksudnya 1/2 campur h kat sebelah sini. Kita akan dapat 3/2. So 3/2h. Ini jawapan dia. So kalau k sama dengan 3/2 bahagi 3. Maksudnya 3 ni kita boleh potong. 3/2 bahagi 3h. Okay, di mana 3 tu kita boleh potong. Kita akan dapat 1/2h sekarang. So ini jawapan akhir dia. So k sama dengan 1/2h. Alright. Okay kelas, sekarang kita akan cuba buat soalan nombor 12 di mana dia suruh kita lukis graf fungsi songsang bagi persamaan linear yang ditunjukkan di darjah 4. Okay, sebelum nak mula ni saya nak ajar sikit apa maksud persamaan linear. So contoh persamaan songsang bagi apa-apa persamaan linear. Linear ke ataupun kuadratik pun boleh jugalah. Okey, contoh ini paksi dia paksi x dan paksi y. Y sama dengan x, maksudnya dia jap ni. Saya tukar warna senang nak faham. Lepas ni kita kena lukis satu persamaan bagi y sama dengan x. Y sama dengan x maksudnya dia punya garis yang tengah-tengah di antara x dengan y. Okey, itu maksud y sama dengan x. Memang exactly in the middle. So maksudnya di dalam graf ni kalau kita nak tulis y sama dengan x, maksudnya kalau 0 0, kalau 2 2, 4 4, 6 6, something like this. Okey, kalau kita gabungkan semua ni maksudnya kalau 12 kat sini, sini pun 12. Itu maksud y sama dengan x. Kalau kita gabungkan semua ni, kita akan dapat satu line macam ini, betul tak? Ini bagi y sama dengan x. So untuk apa-apa graf, contoh graf ada mana-mana graf tak kisah. Kalau kita nak lukis satu graf, tak nampak pula. Kalau kita nak lukis satu graf sebelah sini, contoh dia punya graf ialah macam ini sekarang. Macam ini. Contoh kalau kita nak cari fungsi songsang bagi graf yang warna biru ni, kita kena songsangkan dia punya shape. Just anggap yang line warna hijau ni sebagai paksi simetri sekarang.
Kalau yang ni sebab menjadi sebagai paksi simetri ataupun jadi something like a mirror ataupun cermin, kita kena cerminkan dia macam ini, betul tak? So merah yang ini merupakan fungsi songsang bagi fungsi yang ini. Boleh faham? So benda sama yang kita kena cari sekarang. So untuk warna hitam yang ni, kita kena cari dia punya songsang sekarang ni. Maksudnya kalau kita songsangkan yang ini, contoh yang ini 2. Dia punya titik ni kejap, 0, 2, betul tak? Kalau kita songsangkan, kita kena just terbalikkan dia punya value kat sini. Maksudnya dia akan jadi 2, 0. Betul tak? Kalau 2, 0 maksudnya dia punya titik lepas songsang dia akan pergi ke sini. Faham? Kita ambil titik yang ni pula. Titik yang ni dia punya koordinat ialah 12, 8. Betul? Kalau kita songsangkan, lepas songsangkan, kita kena terbalikkan dia punya nombor kat sini. Dia akan jadi 8, 12. 8, 12 maksudnya kat sini. So kalau kita gabungkan dua-dua ni, inilah merupakan dia punya fungsi songsang bagi persamaan linear bagi darjah 4 ni. Okey, so saya harap pelajar semua fahamlah macam mana nak cari fungsi songsang bagi mana-mana persamaan. Okey, kita just tips pertama ialah kita kena songsangkan mengikut dia punya satah y sama dengan x. Faham? Kita kena cerminkan dia punya dia punya fungsi. Okey, tips nombor kedua yang kita boleh swapkan ataupun kita kena terbalikkan dia punya koordinat. Kalau kita terbalikkan dia punya koordinat, kita automatik kita akan dapat dia punya songsang bagi sesuatu fungsi. Alright. So dikata daripada graf nyatakan nilai x apabila f sama dengan f negatif 1. So maksudnya dia sudah cari kita dia punya intersection ataupun dia punya koordinat di mana dia intersect antara f dengan f negatif 1. Yang ini sekarang merupakan f, betul? Fungsi fx. Okey, yang untuk persamaan linear yang ni. Yang ni yang kita cari sekarang ni merupakan f negatif 1. Kenapa f negatif 1? Sebab kita dah songsangkan dia. Okey, kita kena tahu kalau kita samakan dua equation together, kita akan dapat dia punya intersection. Contoh yang ni y sama dengan x campur 1, tak tahulah. For example, satu lagi y sama dengan x tolak 1. So kalau kita samakan contoh 2x tolak 1. Kalau kita samakan dua-dua equation ni, yang ini sama dengan ini sama dengan, kita akan dapat dia punya intersection ataupun kita akan dapat di mana persilangan bagi dua-dua garis lurus ni. Faham? Itu yang diminta kat sini. Kalau sama dengan maksudnya kita akan dapat dia punya persilangan bagi dua-dua fungsi ini. Okey, so persilangan bagi f dengan f negatif 1 adalah di sini, betul tak? Titik yang ni. So dia sudah cari titik x bagi persilangan tersebut. Titik x dia ialah 4, betul tak? So itu jawapan dia. X sama dengan 4. Ini jawapan bagi soalan B. Itu saja. Okey, bagi soalan nombor 13 sekarang, dikata gaji min bukan minimum, gaji min semua pekerja ialah RM2,700. Okey, gaji min ialah RM2,700. Apabila seorang pekerja baru dengan gaji RM3,350 menyertai syarikat itu, min gaji baru bagi semua pekerja meningkat sebanyak RM50. So X min baru ialah 2,750. Yang ni lama. Betul tak? So maksudnya kalau kita nak formula untuk min ialah hasil tambah semua gaji bagi dengan nombor bagi dengan n, maksudnya bilangan pekerja. Correct. So sekarang kalau kita gantikan formula tu dalam ni, maksudnya X untuk lama, okey, sama dengan 2,700 sama dengan jumlah gaji bagi semua pekerja bagi dengan bilangan gaji. So di mana EX sama dengan 2,700 N. Betul tak? Okey, benda sama kita kena guna kat sini juga sebab kenapa dikata sekarang X baru ni pun sama juga. X baru sama dengan total total pekerja bagi dengan N, betul tak? So N ni kita kena campurkan dengan satu sebab dikata sekarang baru yang ini maksudnya seorang je employee ataupun seorang je pekerja ni meningkat, betul tak? Kejap, saya baca balik. Apabila seorang pekerja baru dengan gaji menyertai, maksudnya seorang saja yang menyertai untuk tukarkan dia min baru ni. So maksudnya N tu kita kena campurkan dengan satu. So EX maksudnya ini untuk lama tau. Jumlah gaji lama. So jumlah gaji baru ni kita kena campurkan dengan gaji bagi pekerja baru. So gaji pekerja baru ialah 3,350. So kita kena campurkan dengan 3,350. Okey, saya harap saya tak confusekan pelajar semualah. Saya akan repeat one more time. So min gaji bagi pekerja lama ialah 2,700. So formula dia ialah X lama sama dengan EX per N, betul tak? So kita akan, kalau saya rearrange, saya akan dapat EX maksudnya jumlah gaji lama sama dengan 2,700 N.
Okay, sekarang bila kita nak cari min baru maksudnya jumlah gaji lama kita kena campurkan dengan gaji baru bagi pekerja yang baru tu. So gaji baru bagi pekerja baru ialah 3,350. Dan N ni maksudnya jumlah pekerja lama. So jumlah pekerja baru maksudnya kita kena campurkan N, iaitu jumlah pekerja lama campurkan dengan 1 sebab seorang je yang bertambah kat sini, betul tak? So kalau kita gantikan semua, X baru ialah min baru dia ada bagi kat sini tak? Kejap. Ya, ni saya dah tulis tadi, saya pun tak nampak. Ni min baru pun dia dah bagi kan. So maksudnya min baru ni 2750 sebab campurkan 50 je kan. So gantikan balik dalam ni. Kejap. Saya bawahkan sikit. So 2700. Ni sebab saya nak gantikan dalam min baru ni. Benda ni. Sama dengan EX. EX sama dengan 2700 N, betul? Campurkan dengan 3350 per N campur 1. Sekarang kita dah boleh cari apa dia punya N sekarang. N campur ni, kalau saya naik atas, saya akan dapat 2700. N campur 1 sama dengan 2700 N campur 3350. Saya kembangkan, saya dapat 2700 N. Lepas tu, kejap. Yang ni 2750 kan? Sorry, 2750. 2750 sebab baru ni 2750. Campurkan dengan 2750 sama dengan 2700 N campur 3350. Nampak macam confuse sikit kan, tapi cuba go through balik one more time. Saya rasa dia takkan confuse kamu banyak sangat. Okey. Sekarang N ni saya kena bawa sebelah kiri, nombor saya kena bawa sebelah kanan. So 2750 N tolak dengan 2700 N sama dengan 3350 tolak 2750. Okey, sekarang 2750 tolak 2700 saya akan dapat baki 50 je kan. So 50 N sama dengan 3350 tolak dengan 2750. Saya akan dapat 600. So N sama dengan 600 bagi 50. So saya akan dapat 12. And remember, tolong ingat N merupakan jumlah pekerja lama. Tapi dia sekarang tanya berapakah bilangan pekerja itu sekarang, maksudnya pekerja baru, benda baru, betul tak? So pekerja yang ada sekarang maksudnya 12 kita kena campurkan dengan 1 sebab seorang dah tambah dalam seorang dah mula bekerja dalam kat company tersebut kan. So jumlah pekerja sekarang ialah N campur 1, di mana 12 kita kena campurkan dengan 1, kita akan dapat jawapan ini sebagai 13. Okey, ini jawapan untuk soalan nombor 13. Jom kita lihat soalan nombor 14 sekarang. Cari nilai bagi HH2MX dx di mana H ialah integer. Sekarang kalau kita perhatikan betul-betul, H ni dia punya had bawah dan had atas ni benda sama. So daripada benda kita belajar teknik dia, biasanya kalau kita nak cari dia punya luas, tak kisahlah dia punya fungsi tu macam mana kan. Contoh ini fungsi dia. Contoh kalau kita nak cari luas, kalau contoh had bawah kat sini dan had atas kat sini, ini merupakan dia punya luas, betul tak? Kalau had bawah dan had atas merupakan benda yang sama, so maksudnya dia punya luas ni tak ada. So luas ni sama dengan kosong, betul tak? Ini kalau ikut dia punya teori dari segi graf lah. So kalau kita cuba just assume lah sekarang, yang ni 2, 2, contoh yang ini x kuasa 2. Okey, kalau x kuasa 2 ni kita kena gantikan dengan, kalau kita ambilkan kita akan dapat x kuasa 4 per 4. X kuasa 3 per 3, betul? So 2, 2. Kalau kita gantikan kita akan dapat 2 kuasa 3, 8. 8 per 3, betul tak? So maksudnya 8 per 3 tolak 8 per 3 sama dengan kosong. Sebab 2 ni kita kena ganti one more time. So ini dia punya jawapan dia. Faham? So kalau kita selesaikan dia punya fungsi yang ni, no matter what, kita akan dapat jawapan dia sama dengan kosong. Faham? Dia tak suruh kita cari H, dia suruh cari nilai bagi semua yang ini. Kalau kita selesaikan ni, apa jawapan yang kita akan dapat? So this is a tips. Kalau di mana kalau kita jumpa dia punya had bawah dan had atas tu benda yang sama, kita kena tahu automatic jawapan dia memang kosong. Itu jawapan untuk A lah. Jom kita cuba buat untuk B pula sekarang. Okey, sekarang jom kita cuba buat untuk 14B pula. So diberi K negatif K 2GX dx sama dengan 4K, di mana GX sama dengan something. Jika K ialah integer positif, cari nilai mungkin bagi K. So jom kita cuba selesaikan yang ni dulu. So K negatif K 2GX saya boleh gantikan terus 4X kuasa 2 campur 8X tolak 2 sebab yang ni GX kan. Saya gantikan terus dalam nilai yang kat sini. Okey, dx sama dengan 4K. So 2 ni saya boleh faktorkan keluar kan. So 2 sekejap. Saya belum ambilkan lagi. So negatif K
4x kuasa 2 campur 8x tolak 2 dx sama dengan 4k. Okey. Sekarang saya boleh ambilkan yang ni. Terus ambilkan yang ni, saya akan dapat. At the same time saya boleh ambilkan 2 ni juga, saya boleh bawa sebelah kanan kan. Tak apa, saya ambilkan dulu. So saya akan dapat 4x kuasa 3 per 3 campur 8x kuasa 2 tolak 2x tutup bracket k negatif k sama dengan 4k. So sekarang 2 saya bawa sebelah kanan pula. So 4x kuasa 3 per 3 campur 8x kuasa 2 tolak 2k negatif k positif k sama dengan 2. Kalau saya bawa sebelah kanan saya akan dapat 4k per 2, di mana 2 ni saya boleh potong sejawapan di 2k kan. So jom saya gantikan k pula dalam bracket besar ni. So yang pertama saya akan dapat 4k kuasa 3 per 3 campur 8k kuasa 2 tolak 2k tutup bracket. Sekarang tolak buka bracket, kita kena gantikan negatif k dalam ni pula. So 4 negatif k kuasa 3 per 3 campur 8 negatif k kuasa 2 tolak 2 negatif k tutup bracket besar sama dengan 2k. Dah. Sekarang kita kena buka bracket yang kecil dulu. Bracket kat sin sebelah kiri ni tak ada bracket kecil, kita dah boleh buka bracket besar tu pun. So 4k kuasa 3 per 3 campur 8k kuasa 2 tolak 2k. Tolak bracket besar jangan buka dulu, kita nak buka bracket kecil dulu ni sekarang. So negatif kuasa 3 kita akan dapat negatif balik kan. So negatif 4k kuasa 3 per 3. Alright. Negatif kuasa 2 kita akan dapat positif. So positif dengan positif tetap positif kat sini. So 8k kuasa 2. Negatif-negatif kita akan dapat positif 2k. So bracket besar sama dengan 2k. Sekarang kita kena buka bracket besar pula. So 4k kuasa 3 per 3 campur 8k kuasa 2 tolak 2k. Tolak-tolak kita akan dapat positif 4k kuasa 3 per 3. Tolak campur kita akan dapat tolak 8k kuasa 2. Lepas tu tolak 2k sebab campur tolak kan. Sama dengan 2k. So jom kita selesaikan benda sebelah kiri dulu. So 4 per 3 k kuasa 3 campur 4 per 3 k kuasa 3 kita akan dapat 8 per 3 k kuasa 3. 8k kuasa 2 tolak 8k kuasa 2 kita akan dapat kosong kan. So kita boleh potong terus. So negatif 2k tolak 2k sama dengan negatif 4k equals to sebelah kanan 2k. So k ni kita boleh bawa sebelah kanan. K kuasa 3 tinggal dulu at one side. So 8 per 3 k kuasa 3 sama dengan 2 campur 4 sama dengan 6k. Betul. Alright. So k kita boleh bawa sebelah kiri. Nombor semua sebelah kanan. So saya nak bawa k dulu. 8 per 3 k kuasa 3 per k sama dengan 6. Sebab k ni saya nak bawa sebelah kiri kan. So k yang ni saya boleh potong. Ke atas saya potong. Saya boleh tinggalkan 2 kat sini. So 8 per 3 k kuasa 2 sama dengan 6. So sekarang saya kena bawa nombor pula sebelah kanan. So k kuasa 2 sama dengan 6 darab 3 per 8. Alright. So k kuasa 2 kalau saya selesaikan saya akan dapat 19 per 8. So kalau saya kecilkan bagi 2 saya akan dapat 9 per 4. Okey, kalau saya nak cari k saja tak nak kuasakan 2, saya akan dapat k sama dengan square root ataupun punca kuasa 2 positif negatif mesti kena ada kat depan, jangan lupa. Sentiasa tolong ingat kalau kita nak buka dia punya kita nak bawa kuasa 2 sebelah kanan, kita kena punca kuasakan 2 kan. Kalau punca kuasa 2 mesti kena ada positif dan nilai negatif. Dua-dua pun mesti kena ada. So k sama dengan kalau kita punca kuasa 2 kita akan dapat 3 per 2 kan. Yang pertama positif 3 per 2. Yang kedua ialah k sama dengan negatif 3 per 2 sebab dia ada positif dan negatif dua-dua. Tapi kalau kita ikut soalan balik, dia nak integer positif saja, dia tak nak integer yang negatif. So maksudnya yang ini kita reject, yang ni kita tak perlu. So yang ini merupakan jawapan akhir. K sama dengan 3 per 2. So ini cara menjawab bagi soalan nombor 14. Okey, itu cara pertama menggunakan cara kefahaman lah. So sekarang saya akan ajar guna cara pembezaan pula. Kejap. Okey, kejap. Saya padam dulu. Okey, sekarang jap, ni belum padam lagi. Kalau kita ikut cara pembezaan, kita kena tahu so dia punya dy dx ni sama dengan kosong kat sini, betul? Disebabkan dia punya paksi yang sama. Dua-dua ni dia mempunyai dia punya apa? Turning point yang sama. Itu yang kita kena cari sekarang. So dy dx untuk ni sama dengan kosong.
Betul. Yang ini pun dy over dx sama dengan kosong. So dua-dua ni kita boleh compare side by side. Itu yang kita kena cari sekarang. Okay, dy over dx maksudnya fungsi kecerunan. So fungsi kecerunan dia adalah kosong di tempat persilangan CD ataupun tempat dia punya tempat minimum ni. Ini this is minimum point, right, ataupun titik minimum. Titik minimum ni sentiasa kita akan namakan dia sebagai fungsi kecerunan yang kosong. Maksudnya dia punya kecerunan tangent ni memang kosong. Tak ada positif, tak ada negatif. Itu yang kita kena compare up and down sekarang. So jom kita cuba cari one by one. So untuk fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3px campur 4. So f prime x ataupun dy over dx lah boleh sama kan. Sama dengan 4x tolak 3p. Itu je kan. Yang lain semua kita boleh abaikan. So untuk gx, yang ni sebenarnya gx kan, bukan fx. Jangan lupa. So gx sama dengan kalau kita kembangkan x kuasa 2 tolak kx tolak 2. So g prime x sama dengan 2x tolak k. Betul. So dua-dua ni sekarang sama dengan kosong. Correct. Alright, sama dengan kosong, sama dengan kosong. Dua-dua ni memang kosong, betul tak? So kita boleh compare dua-dua ni sekarang. So jap. Instead of comparing dua-dua, kita boleh keluarkan x. Kita boleh ambilkan x dulu kat sini. So 4x sama dengan 3p. X sama dengan 3p per 4. Yang ni pun sama juga. 2x tolak k sama dengan kosong. So 2x sama dengan k. K tu bawa sebelah kanan. X tu sama dengan k per 2. Kenapa saya keluarkan x? Sebab saya dapat tahu dia punya titik x ataupun dia punya nilai x apabila dy over dx ni kosong ialah sama untuk dua-dua fungsi ni, betul tak? Ni fungsi kecerunan untuk fx. Okey, yang ini fungsi kecerunan bagi dx. Tapi nilai x bagi fungsi kecerunan fx apabila kosong ialah di sini, betul? Am I right? This point. Yang ni pun sama juga. Nilai x bagi fungsi kecerunan gx adalah di sini, tapi dua-dua mempunyai nilai x yang sama. Betul? Itu yang kita kena compare. Left and right sekarang. X sebelah kiri dan X sebelah kanan. So sekarang kalau kita combine dua-dua ni, kita compare dua-dua, kita akan dapat 3p per 4 sama dengan k per 2. Okey, kalau kita selesaikan ini, kita kena selesaikan dalam bentuk kita kena ungkapkan k dalam sebutan p, betul? So di mana 2 ni kita kena bawa ke atas. So 3 darab 2 p per 4 sama dengan k. Yang ni kita boleh potong, yang ni potong jadi 2. So k sama dengan 3 per 2 p. Okey, ini jawapan akhir dia. Okey. Biasanya untuk level advanced, yang ini kita akan bagi, biasanya yang ini 1 markah. Biasanya lepas tu yang ini 1 lagi markah. Lepas satu lagi, yang ini 1 lagi markah biasanya. Biasanya kecil kan, lepas tu selesaikan k sama dengan ini 1 markah. Tapi nak compare 3p per 4 sama dengan k per 2 ni 1 markah. Okey. Alright, so itu saja untuk soalan nombor 15 ni. Okey, jom kita lihat soalan nombor 16 sekarang. Data berikut menunjukkan skor 7 orang atlet dalam satu kejohanan sukan. Okey, apakah sukatan kecenderungan memusat paling sesuai untuk mewakili set data ini? Beri sebab anda. Okey, kalau kecenderungan memusat ni, sukatan kecenderungan memusat ni, dia ada banyak jenis. Macam mana kita nak grupkan dia. Okey, kita boleh grupkan melalui mode, mean ataupun median. Alright. Mode maksudnya kekerapan bagi sesuatu nombor tu sangat tinggi. Mean maksudnya dia punya average ataupun dia punya average lah bagi sesuatu nombor tu hampir sama. Median maksudnya nombor tengah ataupun dia punya digit yang ada tengah-tengah bagi sesuatu set data. Okey, jika kita lihat pada set data ini lebih kepada mean dan median, bukan mode. Sebab kalau ikut mode 96 je dia repeat 2 kali. Okey, kalau ikutkan mean, semua nombor ni secara average. Okey, secara menyeluruh dia lebih kepada nombor 100. Alright. Mean dia almost equals to 100. Kalau ikut median pun, kalau kita boleh tengok, dia punya nombor tengah dia 100 sebab dia mula dengan 96, 97, 98, 99, lepas tu 100, 101, 103. Okay, that's the reason I'm trying to say right now. Median dia pun agak-agak dekat nombor 100. So maksudnya kita boleh gunakan mean ataupun median bagi sukatan kecenderungan memusat. Okey, sebab dia punya data dibagi secara sama rata.
Okey, itu sebab dia. Sebab kita boleh nampak data dia tu agak-agak dekat je dia punya nombor tu. Dia tak jauh banyak. Maksudnya dia punya paling kecil 98, paling besar pun 103. Itu sebab dia. Okey, B pula. Seorang atlet dengan skor 97 yang ini, okey, dia mengambil keputusan untuk menarik diri daripada pertandingan itu dan dia digantikan oleh seorang atlet yang mempunyai skor 210. Apakah sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai mewakili set data ini? Berikan sebab anda. Okey, kalau 97 ni saya keluarkan, saya masukkan dengan 210 sekarang. 210 ni merupakan nilai ekstrim. Okey, nilai ekstrim. Okey, nilai ekstrim memang disebabkan 210 ni nilai ekstrim. So maksudnya dia jauh, beza dia jauh sangat daripada nombor-nombor yang kita list kat sini. Jauh beza dengan 98, 96, 101, 103, 96 dan 99 balik ni. Okey, maksudnya disebabkan benda tu sangat-sangat jauh, kalau kita nak gunakan mean untuk menyukat kecenderungan dia tu memang tak sesuai. Sebab mean dia bukan lagi 100 sekarang. Tapi kalau median mungkin boleh. So median sebab median maksudnya kita kena ambil nombor yang ada kat tengah-tengah kan. So that's the reason sekarang median merupakan jawapan dia. Sebab dia kerana mempunyai satu nombor ataupun mempunyai nilai ekstrim di dalam set data tersebut. Alright. Bagi soalan 17, diberi persamaan U kuasa 2V sama dengan 1/2 dan F sama dengan U campur 1/8V. Cari nilai U dan V apabila F adalah minimum. F adalah minimum maksudnya kita kena bezakan F. Kita kena bezakan F. Ataupun cari F prime. Alright. Sekarang dalam F, okay, saya tulis F, dia ada U dan juga V. Dia ada dua benda, betul tak? So maksudnya kita kena cari either F prime U ataupun F prime V in this situation. Okay, contoh kalau kita nak cari F prime U tapi V ni macam kacau, betul tak? So that's the reason kita kena buat kita kena masukkan, kita kena guna pakai persamaan ini dan masukkan V di dalam persamaan fungsi ini. Okay, so kalau kita nak masukkan V, maksudnya kita kena asingkan V daripada U. Okay, saya tulis balik U kuasa 2V sama dengan 1/2, di mana V sama dengan 1/2 U kuasa 2. So sekarang kita dah ada V in respect to U, betul tak? So equation yang ini sekarang kita kena masukkan dalam fungsi. Okay, kalau kita masukkan dalam fungsi, okay, kita akan dapat U campur 1/8 darab dengan 1/2 U kuasa 2. Sekarang semua dah jadi U dah. Kita boleh buat benda sama dengan gantikan untuk U. So that kita akan dapat semua V. Tak kisahlah mana-mana satu. Okay, yang ni, so sekarang yang ni dah jadi dia punya fungsi ni dah jadi dalam bentuk U. Okey, bukan dalam bentuk V dan U sekali. Okey. Sekarang kalau kita buka bracket, kita akan dapat U campur 1/16 U kuasa 2. Di mana kalau F prime U, kalau kita nak buat, kita akan dapat 1. Sebelum nak cari F prime U, satu lagi benda saya dah lupa buat. Kita kena naikkan U ni pergi atas, betul tak? Di mana kita akan dapat U campur 1/16 U kuasa negatif 2. Alright, so sekarang F prime U kita akan dapat sama dengan 1 campur negatif 2 U per 16 U kuasa negatif 3 sebab tolak 1 kan. Alright, so kalau saya selesaikan ataupun saya cuba susun dia cantik, saya akan dapat 1 tolak 2 dengan ni saya boleh potong jadi 8. So 1/8 U kuasa 3. Alright, so kalau dia punya fungsi adalah minimum, maksudnya dia punya perbezaan ataupun dia punya kecerunan adalah kosong. Dy over dx sama dengan kosong ataupun F prime U sama dengan kosong. So kalau yang ni kita jadikan kalau sama dengan kosong, saya sambung kat sini. 8 U kuasa 3 sama dengan kosong. So saya akan dapat 1 sama dengan 1/8 U kuasa 3. Saya boleh naikkan 8 dengan U kuasa 3 ni, saya boleh naikkan pergi sebelah kiri. I'll continue here. Alright, so 8 U kuasa 3 sama dengan 1 dan U kuasa 3 sama dengan 1/8, di mana U sama dengan punca kuasa 3 1/8 dan U sama dengan 1/2. Ini jawapan dia. So sekarang saya kena cari V pula. V saya boleh gantikan balik di dalam nilai U di dalam persamaan yang ini. So V sama dengan 1/2 U kuasa 2, di mana 1/2 kuasa 2. So kalau saya selahkan ini, saya akan dapat 1/4. Saya kalau masukkan 2 dalam, saya akan dapat 1/2. So jawapan dia ialah 2. So jawapan nilai U ialah 1/2 dan nilai V ialah 2.
Okey, bagi soalan 18, rajah 6 menunjukkan sebuah model landasan papan luncur. Permukaan lengkung papan luncur diwakili oleh fungsi kuadrati Px. Yang ini, Yang ini merupakan Px sekarang ya. Dengan keadaan P ialah tinggi dalam meter di atas permukaan lantai. Tinggi landasan itu ialah 8 meter dan panjang mengufuk ialah 6 meter dan titik paling rendah landasan itu paling rendah landasan ialah 0.5 meter di atas tanah. Maksudnya yang ini tanah lah. Maksudnya yang ini paksi X. Paksi X dan dia punya tinggi ialah 0.5. Alright, tulis fungsi kuadratik dalam bentuk Px A X campur P kuasa 2 campur Q. Yang ni yang ni kita kena selesaikan menggunakan cara completing the square. Okey, kalau ikut cara completing the square, kita kena ambil dia punya minimum ataupun maximum point, masukkan dalam ni, betul? Okey, sekarang benda yang kita tak tahu ialah paksi Y dia kat mana. So just assume dia ada 3 jenis jawapan untuk soalan ni. So just kita boleh assume paksi Y dia kat tengah, kat tepi ataupun kat tepi ni. Sebenarnya kita nak assume mana-mana pun boleh lah, tapi kalau ikut skema jawapan dia bagi 3 saja. Alright, dia assume kat tengah, assume kat kiri point ni ataupun assume kat kanan. To be honest, kalau kita nak assume kat sini pun boleh, kat sini pun boleh, sebab dia tak bagi tahu pun kat mana dia punya paksi Y kan. Alright, so sekarang assuming dia punya paksi Y dia kat tengah sekarang. Alright, kejap, nak padam susah pula. Okay, so dia punya titik minimum ialah 0.5, betul? So dalam equation dia sekarang, kita kena substitute, kejap, sama dengan A X campur P kuasa 2 campur Q. Maksudnya ini merupakan nilai X dia, so maksudnya saya kena tolak dengan kosong. So maksudnya walaupun ya, kalau yang ni yang ni saya kena tolak dengan dia punya titik X kat sini. Okay, lepas tu kuasakan 2 campurkan dengan titik Y. Betul tak? Ini yang saya kena masukkan dalam ni. Okay, kalau ikut cara completing the square lah. Okey, di mana A open bracket X tolak kosong sebab dia punya koordinat adalah 0.5 kan. Lepas tu kuasa 2 campurkan dengan 0.5, so kita akan dapat A X kuasa 2 campur 0.5. Okey, sekarang kita kena substitute mana-mana koordinat yang ada kat lengkung ni untuk dapatkan dia punya value A. So sekarang mungkin saya nak ambil titik yang inilah. Kalau titik yang ini merupakan negatif 3, betul tak? Ni kosong. Ni kalau panjang dia 6, yang ni merupakan negatif 3 kan. Negatif 3 dia punya tinggi ialah 8. Contoh saya nak tekan 3 dalam. Sama dengan A negatif 3 kuasa 2 campur 0.5 dan Px value dia ialah 8. Okey. So di mana 8 sama dengan A 9A. 3 kuasa 2 ialah 9 kan. So 9A campur 0.5. Di mana A saya akan dapat 8 tolak 0.5 bahagi dengan 9, di mana A ialah 0.5 dibagi 9, saya akan dapat 5/6. So dia punya equation sekarang ialah Px sama dengan 5/6. Okey, X kuasa 2 campur 0.5. Ini cara yang pertama lah kalau kita assume dia punya paksi Y tu kat tengah-tengah. Okey, sekarang kalau kita assume paksi Y kat kiri pula, jom saya ajar. Okey, kejap. Paksi X tetap sama sebab ini merupakan tanah kan. Contoh paksi Y dia ke kiri pula sekarang. Kalau ke kiri dia punya yang ni kosong, betul tak? So dia punya titik minimum dia ialah 3 0.5 pula sebab dia punya tinggi masih 0.5. Tapi dia punya titik ataupun koordinat X tu dah berubah, bukan lagi kosong, dia dah jadi 3 pula sekarang. So menggunakan konsep sama juga, kita substitute dalam ni. So Px, saya tulis balik yang ni, A X campur P kuasa 2 campur Q, di mana A sekarang X tolak 3, bukan lagi tolak kosong. Kuasa 2 campurkan dengan 0.5. Sekarang contoh saya nak ambil titik ni pula, so dia punya X tu dah jadi kosong dan dia punya Y tu masih 8, betul tak? Okey, so jom kita gantikan. So Y 8, A 0 tolak 3 kuasa 2 campur 0.5, di mana saya akan dapat 8 sama dengan 3 negatif 3 kuasa 2 masih 9 kan. So 9A
campur 0.5. So yang ni pun sama, saya akan dapat 5/6. Okey, benda sama macam tadi kan, just dia punya equation dia berbeza sedikit. So Px sama dengan 5/6 X tolak 3 kuasa 2 campur 0.5. Okey, benda sama je kita akan dapat kalau kita assume dia punya paksi Y dekat sini. Hanya dia instead of tolak 3, tak silap saya dia akan jadi positif 3. Sebab dia punya contoh, saya tunjukkan sini sekarang. Contoh yang ini dia punya paksi sekarang. So maksudnya dia punya koordinat sekarang dia akan jadi negatif 3, betul tak? Negatif 3, 0.5. Apabila kita masuk kat sini, X tolak 3 dia akan jadi positif pula. So itu je beza. So dia punya equation ada 3 jawapan. Yang pertama, Px sama dengan 5/6 X kuasa 2 campur 0.5. Ini jawapan yang pertama. Yang kedua, sama dengan 5/6 X tolak 3 kuasa 2 campur 0.5. Jawapan ketiga, sama dengan 5/6 X campur 3 kuasa 2 campur 0.5. Ini jawapan yang diberikan oleh skema lah. Tapi kalau tanya kat saya, sebenarnya kalau kita nak ambil yang ini sebagai paksi Y pun boleh, ini sebagai paksi Y pun boleh. So maksudnya dia punya equation untuk lengkung tu, untuk tiga-tiga ni memang is the same. Tetap sama dia punya equation untuk lengkung tu. Tapi just dia punya paksi Y punya positioning je berbeza sedikit. Okay. Bagi soalan 19A, rajah 7 menunjukkan suatu graf fungsi kuadratik. Diberi fungsi kuadratik ialah fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 2x campur 4. Lukis kedudukan paksi x dalam rajah 7. Okay, maksudnya kita kena tentukan dia punya paksi x ni kena exactly like this, pergi ke bawah ataupun ke atas macam ni. So cara yang ni kita boleh tentukan dengan selesaikan b square minus 4ac. Okey, kalau b square, kejap saya nak tulis. Okey, kalau b square tolak 4ac kurang daripada kosong, maksudnya dia tak kena, dia punya paksi y ni tak kena, tak menyilang dia punya lengkung. Maksudnya paksi y dia ada kat bawah. Maksudnya ni b square minus 4ac kurang daripada kosong. Kalau b square tolak 4ac sama dengan kosong, maksudnya dia punya line tu kena ngam-ngam kat dia punya titik minimum ataupun maksimum. Alright. Di mana kalau b square minus 4ac lebih besar daripada kosong, maksudnya dia ada menyilang, paksi x ni ada menyilang pada dia punya lengkung. Itu cara macam mana kita nak cari sekarang. Okey, jom kita cuba selesaikan sekarang. Di mana a sama dengan 3, b sama dengan negatif 2, c sama dengan 4. So b kuasa 2 ialah negatif 2 kuasa 2 tolak 4 AC, kita akan dapat 2 kuasa 2, 4 tolak 12 darab 4. Kita akan dapat negatif 44. Kalau negatif 44 maksudnya dia punya paksi Y berada di bawah lengkung. Just lukis macam ini cukup. Alright. Untuk soalan B, jika alfa dan beta ialah punca-punca persamaan kuadratik bagi persamaan yang ini, ungkapkan A kuasa 2 campur B kuasa 2 dalam sebutan K. So kita kena tahu, kalau A dan beta, alfa dan beta merupakan punca, alfa campur beta kita kena samakan dengan negatif B, dan alfa beta sama dengan C. B dan C ni merupakan comparison daripada dia punya persamaan. So kalau kita nak compare persamaan ini, merupakan A X kuasa 2 campur B X tolak C, betul tak? B yang ini yang kita kena masukkan di sini, dan C yang ini yang kita kena masukkan di sini. So kalau kita compare side by side macam itu, okey, sekarang kita boleh masukkan alfa campur beta sama dengan negatif B dia ialah 2 tolak K. Di mana 2 tolak K. Kalau kita selesaikan, kita akan dapat alfa campur beta sama dengan positif K tolak 2. Okey, ni yang pertama lah. So alfa beta, kalau darat dengan beta sama dengan C, betul tak? Okey, C dia ialah negatif 2K. Okay, sekarang dia suruh cari alfa kuasa 2 campur beta kuasa 2, betul tak? So saya boleh ambil equation yang persamaan yang ni, saya kuasakan 2. Alfa campur beta kuasa 2 sama dengan K tolak 2 kuasa 2. Okay, kalau saya kembangkan ni, saya akan dapat alfa kuasa 2 campur 2 alfa beta, lepas tu campur beta kuasa 2. Okey, kejap. Di mana kalau saya cuba selesaikan yang sebelah kanan pula, ialah K kuasa 2 tolak 2K, lepas tu tolak 4K campur 4. Okey, saya bagi satu formula lah macam mana nak kembangkan. Maksudnya kita tak payah buat 2 kali macam ni.
Okey, kalau kita nak buat 2 kali kembangkan satu persatu pun boleh, tapi macam buang masa lah. So dia punya formula ialah senang je. Kalau A campur B kuasa 2, kuasa 2 kan A, lepas tu 2 darab A darab B, kita letak kat tengah, 2AB. Lepas tu yang kat paling hujung kuasakan 2B pula. So formula dia sangat senang. A kuasa 2 campur 2AB campur B kuasa 2. So gunakan formula ini bila kamu nak kembangkan mana-mana bracket yang ada kuasa 2. Okey, sekarang lepas kembangkan, saya dah tahu alpha beta sama dengan negatif 2K kan. So alpha kuasa 2 campur 2 tolak 2K, substitute balik dalam ni. Lepas tu campur beta kuasa 2 sama dengan K kuasa 2 tolak 4K campur 4. Okey, sekarang saya kena bawa benda ni pergi ke sebelah kiri pula. So alpha kuasa 2 campur beta kuasa 2 sama dengan K kuasa 2 tolak 4K campur 4K. Yang ini sebenarnya dia akan jadi negatif 4K kan. Negatif 4K kalau bawa sebelah kanan dia akan jadi positif 4K. Di mana yang ni dan yang ni saya boleh potong. So alpha kuasa 2 campur beta kuasa 2 ialah K kuasa 2 campur 4. Ini merupakan jawapan akhir bagi soalan B yang ini. Okey, bagi soalan 20, rajah 8 menunjukkan graf bagi suatu lengkung Y sama dengan 12X per 5 campur QX dan cari nilai Q. So sekarang satu persamaan ada 3 unknown, tapi kita boleh ambil mana-mana koordinat, masukkan terus dalam ni untuk cari dia punya nilai Q, sebab ini merupakan persamaan lengkung bagi yang ini kan. So sekarang contoh saya nak ambil yang ini, sediakan 8 sama dengan 12 5 per 5 campur 5Q. Okay, kalau saya nak boleh bawa ini sebelah kiri, saya akan dapat, sekejap saya nak bawa ke bawah lah, senang sikit. So saya akan dapat 8 open bracket 5 campur 5Q close bracket sama dengan 12 darab dengan 5 merupakan 60. So saya akan dapat 60. So 8 darab 5 sama dengan 40. Ya betul, saya just double check lah. So 8 darab 5 lagi 40Q sama dengan 60. So Q sama dengan 60 tolak 40 bagi 40. 60 tolak 40 bagi 40. So jawapan dia ialah 1/2. Okey, bukan negatif 1/2 saja, positif 1/2. Okey, bahagian B pula. Bahagian B ni macam challenging sikit, tapi bila kita cuba buat senang. Rajah 9 menunjukkan garis penyuaian terbaik yang diperoleh apabila fungsi Y sama dengan 12X per 5 campur QX ditukar menjadi bentuk linear. So dalam bentuk linear ni, ini merupakan Y dan ini merupakan X. So kalau bila kita tukar mana-mana persamaan menjadi bentuk linear, ini persamaan di Y besar sama dengan M, X besar campur C. So Y besar dia ialah merupakan 1/Y, betul tak? So 1/Y sama dengan M, 1/X campurkan dengan C. So maksudnya sekarang saya kena tukar dia punya equation dalam bentuk yang ini sekarang. Iaitu Y dia sepatutnya, Y besar sepatutnya 1/Y and so on. So kalau saya nak dapat 1/Y, saya kena terbalikkan dia punya equation ini, betul tak? Okay, so Y sama dengan 12X per 5 campur QX. Di mana kalau saya terbalikkan, saya akan dapat 1/Y. Yang ni pun terbalikkan, sebab yang ni Y per 1 kan. 5 campur QX per 12X. So 12X ni saya boleh bagikan macam ni. 5/12X dan campur QX per 12X. So sebelah kanan ni X dengan X saya boleh potong. Nombor ni saya boleh faktor 5/12, 1/X campur Q per 12. Yang ni 1/Y. So sekarang dah dapat dah. Yang ini merupakan Y besar saya dan yang ini merupakan M, betul tak? 5/12 merupakan M dan ini merupakan X besar saya campur 9/12. Correct? Ini yang saya dah dapat sekarang lah sebenarnya. Okay, sekarang dia suruh saya cari nilai U dan nilai V. Okay, kalau nak cari nilai U dan nilai V, saya kena masukkan dalam persamaan yang besar ni sekarang. So persamaan besar ialah Y sama dengan 5/12, X besar sama dengan 9/12. Okey, sekarang kalau kita nak ambil koordinat pertama untuk cari dia punya nilai V lah. So di mana X ialah 2, Y ialah V. So V sama dengan 5/12 darab dengan X iaitu 2. Sorry, yang ini merupakan tolak ke? Ni campur, sorry. Careless mistake. So yang ni sepatutnya campur 9/12 kan. So campur dengan 9/12. So V saya akan dapat 5/12 darab 2. Sekejap. Darab 2 lepas tu campur dengan 9/12. Saya akan dapat 19/12. Okay, sorry. Another careless mistake, saya baru perasan ni. Yang ini bukan 9, sepatutnya Q.
Inilah sebab saya tulis cepat-cepat. Dah tersalah sekejap, saya padam balik. Ini sebenarnya merupakan Q, bukan 9. So Q tadi kita dapat berapa? 1/2. So kalau 1/2, kejap, 5/12 darab 2. Lepas tu campurkan dengan 1/2 bagi 12, saya akan dapat 0.5 bagi 12, saya akan dapat 1/24. So kalau saya selesaikan semua, saya akan dapat 10 bagi 12 campur dengan 1/24, saya akan dapat 7/8. Ini jawapan untuk V sekarang, 7/8. Teknik sama saya kena guna untuk cari U, untuk cari U pula. Koordinat seterusnya ialah U9. Masukkan balik dalam ni, dia punya Y dia ialah 9, 5/12, dia punya X ialah U. Campurkan dengan 1/24, kita dah selesaikan tadi kan. Okey, kalau nak dapatkan U sekarang, saya kena 9 tolak 1/24 bagi dengan 5/12. So U sama dengan 9 tolak 1/24, lepas tu bagi dengan 5/12. Okey, saya akan dapat 43/2. Dan okey, itu sajalah. Sekejap saya check balik. Betul, this time no careless mistake. So ini dia punya jawapan akhir untuk V dan juga U kat sini, ya. V dan juga U. Alright.